Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, apa khabar tuan-tuan? Sihat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita alhamdulillah pada hari ini Allah bagi izin untuk kita tengok kitab Bulughul Maram ya, dan kita sampai muka surat 228 ya. Jadi sila buka, tuan-tuan yang ada kitab Bulughul Maram sila buka muka surat 228 ya. Kita baca hadis yang terakhir dalam bab solat musafir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis 465 daripada Jabir ya. Jabir di sini ialah Jabir bin Abdillah ya. Di sini disulis ringkas saja, tuan-tuan kena tambahlah ya. Hadis riwayat daripada Jabir. Jabir biasanya walaupun ada Jabir bin Samurah ya, tapi kalau riwayat hadis lebih banyak ya riwayat daripada Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ni sahabat besar lah ya. Walaupun semasa Nabi sampai di Al-Madinah ya, beliau baru berusia 16 tahun ya, tapi umur muda tu menyebabkan beliau boleh hadir majlis ilmu Nabi. Ya, sebab budak-budak yang tak ada pekerjaan lah, maksudnya mereka tak perlu bekerja untuk keluarga. Pasal Jabir ada ayah dia Abdullah bin Amru ya. Jadi Abdullah bin Amru bapa dia lah yang terlibat dalam mencari rezeki untuk keluarga. Jadi Jabir tak perlu bersusah payah lah ya, sebab ayah dia ada. Cuma nanti ayah dia meninggal awal ya, kerana ayah dia terkorban dalam perang Uhud tahun yang ketiga Hijrah. Maknanya ketika itu Jabir sudah berusia 19 tahun lah lebih kurang. Jadi masa Nabi sampai ya, dia berusia 16 tahun dan beliau adalah ya orang yang ke-6 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, kita dah sebut selalu, yang pertama dah tentulah Abu Hurairah kan. Ya, Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadisnya. Yang kedua ialah siapa? Yang kedua ialah Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Yang ketiga ialah Anas bin Malik. Ya, yang keempat ialah Aisyah ya. Aisyah binti Abi Bakrin. Yang kelima ialah Abdullah bin Abbas, yang keenam Jabir bin Abdillah ya. Kita dah ulang banyak kali tu. Tuan-tuan yang ada kitab Hadis 40 ya. Hadis 40 Imam An-Nawawi dalam mukadimah dia ada cerita tentang 7 orang yang paling banyak meriwayat hadis. Nombor 6 Jabir, nombor 7 Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, 7 ya. Yang pertama ialah Abu Hurairah, yang kedua Abdullah ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah binti Abi Bakrin, yang kelima Abdullah bin Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Itu 7 yang paling banyak meriwayat hadis. Jadi Jabir ni nombor 6 dan nama beliau ya, nama penuh Jabir bin Abdullah. Ustaz sebut tadi usianya 16 tahun ketika Nabi sampai di Madinah ya. Maknanya ketika Nabi wafat umur dia baru 26 tahun, orang muda. Jadi Jabir kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, khairu ummati ya, umat aku yang paling baik, Nabi kata. Jadi mudah-mudahan kita lah tuan-tuan ya. Amin ya, mudah-mudahan bila disebut khairu ummati kita lah. Allazina idza asa'u. Jadi sebaik-baik umat Nabi ni tuan-tuan ya, bukan orang yang tak buat dosa ya, sebab mana ada orang tak buat dosa? Semua orang buat dosa. Kerana yang tak buat dosa adalah nabi-nabi dan rasul. Ya, mereka maksum ya, minal maksumin, mereka memang terjaga daripada dosa ya. Tetapi kita sebagai orang biasa ya, apa pun jawatan kita, apa pun level kita, semua ada buat dosa, kecil atau besar ya. Tetapi yang membezakan kita ya, orang yang buat dosa dengan orang yang buat dosa lain ialah iza asa'u, apabila mereka buat dosa, apabila mereka buat salah, tak kira lah kesalahan apa pun, istighfaru, mereka istighfar ya. Itu yang paling penting, mereka istighfar ya. Kita dah baca kan cerita tentang solat taubat. Maknanya orang yang buat salah ya, dia istighfar ya, menyedari dia buat salah ya, dia baikilah ya. Maknanya baiki apa yang kurang, dia baiki ya. Mungkin apa kita panggil ya, mungkin selama ni dia tak sedar
alhamdulillah dia sudah sedar dan dia istighfar, ya, dan meninggalkan benda yang dia buat tu. Maknanya dia ubahlah diri dia, ya. Dia istighfar, dia ambil wuduk dengan wuduk seperti mana nak solat, kemudian dia solat 2 rakaat dan solat itu dipanggil sebagai solatut taubah, ya, solat sunat taubat, yang diriwayatkan hadis itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hadisnya sahih, ya. Menunjukkan bahawasanya Nabi anjurkan seperti mana riwayat Abu Bakar As-Siddiq, bapa kepada Aisyah tadi. Jadi umat aku yang terbaik bukan umat yang tak buat dosa, sebab Nabi, ya, tahu bahawasanya umat dia akan buat dosa, akan buat kesalahan. Kita lah tuan-tuan, ya. Tetapi yang terbaik di kalangan umat tadi ialah allazina, orang-orang yang iza, apabila, ya, apabila asya'u, apabila mereka buat dosa, mereka buat salah, ya, istaghfaru, mereka istighfar, minta ampun pada Allah, ya. Kalau dia berkait dengan manusia, kita minta maaf daripada orang yang kita buat salah tu, ya. Sama ada dia nak maaf atau tidak, tu cerita lain lah, ya. Sebab kita tak boleh paksa orang maafkan kita, ya. Tapi kita minta maaf, kita betulkan, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ambil wuduk dengan sempurna, solat 2 rakaat, solatut taubah dipanggil. Ada riwayat, ya. Kemudian sambung dia. Ini masuk cerita musafir. Wa iza, dan apabila safaru, apabila mereka bermusafir, qasaru, mereka qasar solat. Jadi salah satu tanda, ya, umat Nabi yang Nabi suka, yang dianggap sebagai the best ummah, ya, ialah apabila mereka musafir, mereka qasar solat. Ya, di sini tak disebut jamak, disebut qasar. Kerana Nabi, ya, biasanya kalau ada keperluan yang mendesak baru Nabi jamak. Tapi kalau tidak, Nabi hanya qasar saja. Maknanya Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, ya, Isyak 2 rakaat, Subuh dan Maghrib kekal lah, ya, 3 dan 2, ya. Maghrib 3, Subuh 2 kekal. Yang 3 lagi solat di qasar. Kalau ada keperluan, Nabi jamak, ya. Masanya masa Nabi sedang dalam musafir lagi, mana Nabi masih on the move, ya. Jadi bila berhenti di satu tempat, Nabi jamak takhir, ya. Nabi keluar sebelum Zuhur, kita dah belajar. Bila Nabi sampai di satu tempat, setelah masuk waktu Asar, Nabi akan kalau wuduk batal, para sahabat, ya, mereka akan ambil wuduk dan mereka akan solat, ya, jamak takdim, Zuhur dahulu 2 rakaat, kemudian Asar 2 rakaat. Begitu juga kalau keluar sebelum Maghrib, mereka akan jamak takhir, ya, dan mereka akan buat Maghrib 3 rakaat dulu, diikuti dengan Isyak 2 rakaat, jamak takhir juga. Kalau ada keperluan untuk jamak takdim, Nabi akan buat juga. Nabi pernah buat. Tapi Nabi lebih biasa buat jamak takhir. Ya, di sini dia sebut qasar. Ya, kerana qasar tu minimum, ya. Minimum kita qasar. Kadang-kadang kita qasar dan jamak, kadang-kadang tidak, ya. Tu kebiasaan Nabi. Kemudian wa aftaru, dan mereka berbuka kalau ada keperluan. Ya, jadi kita tak boleh faham secara literal hadis-hadis ni, ya, kena dipahami dengan hadis-hadis yang lain juga, ya. Jadi wa aftaru, mereka berbuka puasa kalau ada keperluan, ya. Maknanya ketika mana kita musafir, ya, rukhsah tu maknanya privilege yang kita dapat, ya. Apa privilege kita? Kita boleh mengqasar solat. Pahalanya lebih besar daripada sembahyang tamam 4 rakaat, qasar 2. Ya, tapi pahala lebih besar. Tak payah qabliyah ba'diyah. Ya, qabliyah satu-satunya yang kita buat ketika musafir adalah qabliyah subuh saja. Qabliyah zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak tak perlu buat ketika musafir. Tapi pahalanya dicatat. Ya, kerana ketika kita tidak musafir, kita sudah biasa melakukannya. Ya, tu cerita dia. Jadi sebab tu ketika kita bermukim, ya, mana kita tidak musafir, kita buat semua yang sepatutnya kita buat. Dan apabila kita bermusafir, walaupun kita tak buat, tetap dicatat seolah-olah kita melakukannya. Ada hadis yang telah kita bincang sebelum ni. Ya, Ustaz tak ulang lah. Tetapi ketika berpuasa, ya, musafir dan berpuasa, yang lebih utama tidak mengambil privilege tadi. Tidak mengambil rukhsah, ya. Kerana Ramadan yang kita lalui tu, dia tak ada ganti pada bulan sebelum Ramadan, ya, ataupun selepas Ramadan, bulan lain. Dia tak boleh ganti. Mana ganti boleh, tapi dia tak sama dia punya kelebihan dia. Puasa sehari bulan Ramadan, kalau kita tinggal kerana sakit sebagai contoh, ya, kita tak berdosa lah. Kalau kita musafir, ya, tak boleh dah. Kalau kita puasa juga akan mudarat. So boleh tak kita berbuka? Boleh.
Ya, tetapi kalau kita ganti di luar bulan Ramadan, dia tak sama. Ya, kerana kelebihan ya dan kemuliaan Ramadan itu. Ya, keberkatan Ramadan tu tak boleh gantilah. Ya, jadi oleh kerana itu kita kena ganti betul, tapi dia tak memadai. Ya, sekadar ganti saja, tapi tak boleh sama macam apa ni? Macam kita puasa pada bulan Ramadan. Sebab itu selagi boleh berpuasa pada bulan Ramadan walaupun musafir kena puasa. Ya, afdalnya ialah tidak berbuka. Melainkan kalau terpaksa, ya. Kita dah baca hadis Nabi bermusafir ya ketika nak buka kota Mekah. Daripada Madinah pergi Mekah minimum 8 hari perjalanan dengan unta panas. Ada sahabat jatuh daripada unta. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari, ada disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, jadi bila lelaki tadi jatuh, ya, orang berkerumun, Nabi pun datang. Nabi tengok apa jadi. Jadi Nabi tanya, ya, kata yang berada sekitar di situ, ya, kata mereka lelaki ni jatuh kerana tak tahan, ya, puasa juga. Sebab perjalanan Nabi ketika membuka Mekah tu berlaku pada bulan Ramadan. Ya, jadi sahabat tadi jatuh dan Nabi kata laisa minas safar, ya, asyamu laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak dianggap sebagai kebaikan kalau berpuasa pada waktu bermusafir. Tapi Nabi sebut tu, ya, dalam kes lelaki tadi. Jangan kita faham secara umum. Ya, sebab kita kena tengok case by case. Ya, sebab tu bila kita baca hadis, kita kena baca dia punya interpretation dia. Kita kena baca tafsiran hadis tu, syarah hadis tu. Macam kita baca ayat Quran kan, ya. Dalam ayat Quran tak sebut, ya, tetapi dalam tafsiran dia, para ulama lah yang menafsirkan dia berdasar kepada ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain, ya. Jadi mereka tafsirkan. Maknanya ialah begini-begini, ya. Kita tak boleh tengok makna literal semata-mata. Ya, tapi daripada tak tengok makna, baiklah tengok literal meaning kan. Tapi literal meaning sebenarnya tidak memadai. Kena tengok tafsiran dia. Nanti kita akan tengok, ya. Kalau kita tak tengok tafsiran dia, memang kita akan salah faham. Kejap lagi kita akan tengok hadis yang berkaitan dengan solat orang sakit. Okey, ya. Jadi balik pada cerita tadi, ada tiga benda, ya. Yang pertama ialah bila dia buat salah, dia istighfar. Jadi manusia dinilai oleh Allah berdasar kepada istighfar dia. Ya, jangan peduli dia tu, ya, orang tuduh dia, mungkin orang kata dia macam-macam, ya. Jadi kita kan tak tahu. Kita hanya dengar satu pihak, kita kena dengar dua-dua pihak. Itu yang pertama, ya. Sebab tu kita jangan sangka buruk, dan kita tak tahu dia dah bertaubat. Ya, dia dah istighfar, dia dah minta ampun dengan Allah. Dia dah minta maaf dengan orang yang buat salah tu, ya, yang dia buat salah. Jadi yang penting dia istighfar ke tidak. Sebab apa ni Nabi dah kata, bila dia buat salah, tak ada orang yang selamat daripada kesalahan, melainkan Nabi dan Rasul. Ya, kalau kita orang biasa, kita hanya minta Allah jaga kita. Ya, dia istighfar, mudah-mudahan Allah ampun dosa. Ya, kemudian wa iza safaru, dan apabila dia bermusafir, ada dua benda dia buat. Yang pertama, dia mengqasar solat, maknanya dia mengambil rukhsah, ya, keringanan ataupun privilege. Yang kedua, dia berbuka kalau ada keperluan. Kena tambah perkataan kalau ada keperluan in bracket. Ya, sebab kalau kita tengok, bila dia musafir, dia qasar solat dan dia berbuka. Kalau macam tu, bila kita balik kampung, travel masa bulan Ramadan ataupun pergi mana-mana, kita kata, ya, macam contoh kita pergi umrah ke bulan Ramadan, maka kita berbuka dah. Ya, berbuka itu kalau ada keperluan. Ya, sebab lagi pula kita naik kenderaan yang berhawa dingin, sama ada kenderaan kereta mewah kita ataupun naik penerbangan, ya, kapal terbang. Jadi dia tak meletihkan, boleh tidur pula, ya. Kita pun tak drive. Ada orang lain yang drive. Mungkin suami kita drive, mungkin anak lelaki kita drive, mungkin menantu kita yang drive. Ya, kita duduk relax, kita kata, ya. Jadi dalam konteks tadi, ya, even orang yang driving pun kalau dia boleh bertahan, ya, maka keutamaannya tidak berbuka puasa, tidak iftar. Aftaru itu makna iftar, ya. Itu dia punya cerita ni. Kalau solat, ambil rukhsah, maknanya qasar. Tapi kalau puasa, jangan ambil rukhsah, ya. Lawan bagi rukhsah dia panggil ialah azimah. Ya, azimah. Azimah tu maknanya kekal dengan hukum asal. Kalau puasa, kena puasa. Ya, kalau ada keperluan baru buka, ya. Maknanya dia punya keutamaan tetap berpuasa. Tapi kalau solat, keutamaannya adalah ambil rukhsah pula. Dia opposite. Solat ambil keringanan, tapi kalau puasa tak ambil keringanan.
kecuali terpaksa baru ambil keringanan. Macam sahabat Nabi ketika perang Badar kan. Ingat lagi perang Badar berlaku bulan Ramadan dan ketika Nabi berperang dan para sahabat mereka masih berpuasa. Ketika keadaan semakin sengit, ya, peperangan semakin sengit, sahabat Nabi ada yang cedera, ada yang terkorban, ya, ada yang sudah keletihan kerana bilangan mereka hanya 300 berlawan dengan 1000, ya, 1000 jumlah tentera Quraisy. Maka ada yang mengadu kepada Nabi dan Nabi benarkan mereka untuk mengambil rukhsah. Bukan awal-awal pagi lagi, tak, ya, tetapi setelah keadaan memaksa mereka untuk berbuka. Kerana kata mereka kalau tak berbuka tak tahan dah. Tak boleh berhadapan dengan tentera musuh yang jumlahnya lebih ramai, yang persenjataannya lebih lengkap, ya, dan apa lagi, ya, keadaan yang semakin panas, ya, sebab mereka sedang berpuasa. Itu cerita dia. Hadis ini dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh, ya, Al-Imam At-Tabrani. Dibulatkan perkataan At-Tabrani ataupun highlightkan, ya, At-Tabrani, ulama, ya, daripada Palestin. Tabrani itu daripada Tasik, ya, Tasik Tabariyah. Tabariyah tu bahasa Inggeris kita panggil Tiberias. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang pernah ikut ustaz, ya, bersama ustaz pergi ke ziarah, ya, Masjid Aqsa, ya, kita pergi juga, ya, ke tempat Tiberias ni sebab orang tanya juga, pasal apa kita pergi ustaz? Yang pertama, ya, sebab ada dalam hadis Nabi, dalam Sahih Muslim ada cerita, ya, tentang Tasik Tabariyah, ya, dalam Sahih Bukhari pun ada, ya, cerita tentang akhir zaman nanti, Ya'juj dan Ma'juj, ya, dua golongan manusia daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam, daripada anak Nabi Nuh yang selamat di atas kapal, ya, Sam, Ham dan Yafis, ya. Kita dah bagi dulu kan Sam, Ham dan Yafis dalam cerita ensiklopedia para nabi dan rasul. Cerita Nabi Nuh kita dah cerita panjang dah. Ya, ada Sam, ada Ham, ada Yafis. Formula dia SHY. Ya, S, Sam, H, ya, Ham dan Y Yafis. Daripada keturunan Yafis itulah dapat Ya'juj dan Ma'juj. Dia manusia biasa, bukan makhluk asing, bukan. Ya. Jadi Ya'juj Ma'juj tu mengeringkan Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah tu air dia makin mengurang. Ya, dia punya water level dia setiap tahun, ya, dia akan berkurang berapa meter, ya, ada penurunan dia, ya, dan itu adalah kita panggil, ya, sesuatu yang disebut oleh Nabi secara jelas dalam hadis yang sahih, ya. Jadi Tasik Tabariyah, ya, dalam Sahih Bukhari ada, ya, dalam Sahih Muslim pun ada cerita. Jadi oleh kerana itu kita nak tengoklah tempat tu, ya, terutamanya tempat yang akan berlaku, ya. Contoh macam tempat dibunuh Dajjal juga di Palestin. Ya, mungkin sebahagian tuan-tuan yang, tapi bukan setiap kali kita ziarah tu kita boleh pergi. Ya, kadang-kadang ada masa kita tak dibenarkan masuk. Ada masa dibenarkan masuk. Ya, jadi alhamdulillah, ya, ada 2-3 kali ketika kita ziarah sampai ke dia panggil tempat, ya, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dan Al-Imamul Mahdi membunuh Dajjal. Ya, di satu tempat dekat dengan airport Ben Gurion. Ben Gurion Airport tu di kita panggil, ya, dekat Tel Aviv lah, sebelum masuk Tel Aviv. Ya, jadi ada tempat tu, ya. Jadi disebut oleh para ulama di kawasan Palestin, ya, mereka tunjuklah tempat. Kemungkinan di situlah, ya, tempat di mana Dajjal, ya, akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam dan Al-Imamul Mahdi, ya. Setelah dikejar mereka ni daripada, ya, mereka kejar Dajjal ni daripada negeri Syam, ya, daripada Damaskus, ya, masuk, ya. Bila kita sebut negeri Syam tu semualah kan, termasuklah Palestin, Jordan, Lebanon dan Syria, ya. Jadi daripada Damaskus, ya, ketika mana turun Nabi Allah Isa, ya, Dajjal nampak Nabi Isa, lari dia. Nabi Isa kejar bersama dengan tentera, ya, tentera Al-Imamul Mahdi. Sampailah ke kita panggil Lud, ya, LOD, ya, LOD, ya, Lud, ya, Babul Lud. Dalam bahasa Arab disebut pintu Lud, maknanya pintu tempat masuk ke bandar tersebut, ya. Sebahagian lagi kata pintu tempat keluar, ya. Jadi biasanya satu kawasan dia ada pintu masuk dan pintu keluar, ya. Jadi salah satu tempat tu adalah tempat, ya, di mana Dajjal dibunuh, ya, oleh Nabi Allah Isa, seperti mana disebut dalam hadis yang sahih juga. So boleh pergi tempat, boleh pergi, tak ada masalah, ya. Sebab Quran bagi tahu, berjalanlah kamu atas muka bumi dan tengoklah, lihatlah dengan mata kepala kamu bagaimana Allah buat, ya, orang yang mendustakan agama.
sama ada yang telah ataupun yang akan datang. Ya, jadi yang dua-dua tadi Tabariyah, ya, dan juga apa Tasik Tabariyah tadi Tiberias, dan juga apa ni Babul Lut tadi itu akan datanglah. Ya, tapi orang Yahudi dah menguasai kawasan tersebut. Boleh pergi tengok, boleh, tak ada masalah. Ya, macam kita pergi Laut Mati, ya, tu ada apa suruhan, ya, ada galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran kan, surah 3 kita dah sebut banyak kali. Ya, surah 3 surah Ali Imran ayat 137. Ya, pertengahan ayat tu Allah kata, berjalanlah kamu atas muka bumi dan lihatlah, ya, bagaimana Allah buat kepada orang yang mendustakan agama. Sebab itu kita pergi ke Madinah, kita boleh pergi ke Madain Saleh, tempat Nabi apa, ya, tempat Nabi apa, Nabi Saleh, ya, dan kaum Samud. Ya, boleh pergi tempat kaum Ad, kita boleh, ya, pergi kaum Nabi Lut alaihissalam, ya, di Laut Mati dan sebagainya, tuan-tuan. Ya, sebab ada galakan daripada Allah, ya, di dalam Al-Quran. Ada 5-6 kali ayat yang sama diulang. Ya, apa ni, siru fil ardi, berjalanlah kamu atas muka bumi, fanzuru, maka lihatlah, kaifa kana, bagaimana akibatul mukazzibin, bagaimana Allah buat kepada orang yang mendustakan agama. Ya, itu Ustaz apa ni tambahan sajalah, ya. Jadi Imam Tabrani berasal daripada Tasik Tiberias. Ada bandar besar di situ, ya, bukanlah besar sangat, tapi ada apa? Ada bandar lah, ya. Nama bandar tu Tiberias. Ya, dia ambil daripada Tasik tadi, ya. Dia ambil dia apa? Dipanggil apa? Tiberias Lake, ya. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil Tabariyah. Imam At-Tabrani berasal daripada tempat tersebut, ya. Di dalam kitabnya Fil Awsat, ya, di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat, nama kitab dia. Dia tulis ringkas saja Al-Awsat, nama penuh kitab tu, ya, ialah kitab Mu'jam Al-Awsat. Cuma sanadnya dhaif. Jadi bila sanadnya, riwayatnya dhaif, ya, dia punya narrators dia, ya, ada beberapa orang ataupun paling kurang sekurang-kurangnya ada seorang yang dhaif, ya, yang bermasalah, maka secara umum kita tolak hadis ni. Ya, kita tak boleh pakai. Tetapi nanti dulu, ya, wa huwa fi mursal Sa'id bin Al-Musayyab. Tetapi hadis ini ada juga riwayat di dalam apa ni, ya, di dalam apa ni seorang kitab seorang tokoh, ya, di kalangan tabi'in, namanya Sa'id bin Al-Musayyab. Ini tokoh besar, ya, ulama Madinah, ya, yang hidup pada zaman, ya, dia lahir tu, Sa'id bin Musayyab ni dia lahir apa ni pada zaman Saidina Umar bin Al-Khattab jadi khalifah, dia lahir zaman tu. Dia tak jumpa dengan Nabi. Ya, sebab dia lahir tahun 15 Hijrah. 15 Hijrah tu maknanya Saidina Umar baru naik sebagai khalifah selepas kematian Abu Bakar. Ya, dan dia muncul sebagai tokoh paling hebat lah di Madinah tu, Sa'id bin Musayyab. Dia ada riwayat, ya, di sisi apa ni ada dalam kitab Imam Al-Baihaqi. Jadi kita tengok di bawah tu Imam Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam, tuan-tuan tambah Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya, Al-Awsat tu ringkasan dia, ya. Nama kitab tu Al-Mu'jam Al-Awsat, tambah Al-Mu'jam dengan sanad yang lemah, ya. Sanadnya dhaif, ya. Walaupun diriwayatkan dengan sanad lemah, tetapi isi kandungannya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi ada hadis-hadis sahih lain yang maknanya sama macam makna hadis ini. Kerana itu, ya, dia punya level standard hadis ini sudah upgraded, ya, naik menjadi hasan. Ya, sebab hadis yang paling tinggi ranking dia kita panggil sahih kan. Hadis sahih itu autentik. Bawah sikit kita panggil sound hadis ataupun, ya, hasan kita panggil. Bawah pada hasan dhaif lah. Ya, jadi asalnya hadis ni dhaif. Ya, dari segi zat hadis ni dia dhaif. Hadis ni, ya, apa kita panggil dia tu sendiri. Tapi sebab ada hadis-hadis lain yang maknanya, ya, hadis ni sama dengan makna hadis-hadis yang sahih tadi. Ya, maka di-upgrade-kan kedudukan dia menjadi hasan. Jadi asalnya dhaif tapi boleh jadi hasan, boleh. Kalau dia tidak dhaif jiddan, dia bukan dhaif yang terlalu dhaif dan maknanya tidak bertentangan dengan makna hadis yang sahih. Dia tidak bertentangan, dia selari. Ya, jadi maksudnya menganjurkan kepada sesiapa saja yang berdosa, kitalah tuan-tuan. Yang berdosa tu kitalah. Tak ada orang yang selamat daripada dosa, tuan-tuan, kecil atau besar. Sama ada dia sengaja ataupun tidak. Ya, kadang-kadang kita tak perasan kita buat sesuatu kesalahan. Ya, orang ingatkan kita. Alhamdulillah ada orang yang mengingatkan kita. Itu rezeki, tuan-tuan. Kalau ada orang yang menegur kita, mengingatkan kita, ya, itu sifat orang beriman. Orang beriman ialah bukan orang yang tak buat dosa.
Orang beriman ialah orang yang apabila buat dosa ditegur, dibetulkan, ya, diistighfar, minta ampun pada Allah, minta maaf pada orang yang dibuat salah, ya, dibaiki, dia betulkan balik apa yang perlu, ya. Contoh macam tadilah, ya, kalau dia tinggalkan ibadah-ibadah khusus, maknanya dia gantilah, ya, puasa dia qada, ya, ataupun amalan-amalan yang dulu dia buat tapi dia rasa tak sempurna. Ya, banyak orang, ya, haji sebagai contoh, ya. Dia kata, ustaz, saya masa pergi haji dulu, ya, tak cukup ilmu, ustaz, tapi ada peluang pergi je. Main ikut-ikut je. Tapi sekarang bila dah belajar rasa macam banyak benda nak dibetulkan. Kalau saya pergi lagi salah ke, ustaz? Tak salah. Tak ada masalah, ya. Mudah-mudahan yang kita pergi sekali lagi, ya, akan menjadi sebab untuk Allah bagi mabrur pada kita. Dulu pun kita nak dapat mabrur tapi ilmunya tak cukup. Ya, sah yang kita buat tu sah. Ya, insya-Allah sah. Tapi kita nak buat balik untuk baiki, kita kata, ya. Salah tak salah, sebab sahabat Nabi pun ada yang macam tu. Yang pergi 2-3 kali, ya. Sayyidina Ali pun, ya, pergi banyak kali, tuan-tuan. Masa zaman Nabi pun pergi, ya. Masa zaman selepas Nabi pun pergi. Abu Bakar pun sama, Omar pun sama, isteri-isteri Nabi pun sama. Sedangkan mereka dah buat haji, ya. Tapi oleh kerana mereka dah lama tak pergi, rindu mereka. Sedangkan mereka dah buat zaman Nabi dah. Mereka nak pergi lagi, ya. Terutamanya kerana sebahagian besar mereka memang berasal daripada Mekah. Nak tengok kampung halaman, ya. Dan nak buat lagi haji, ya. Dan tak ada suami dah. Suami dah meninggal. Ya, saudara lelaki pun dah meninggal, dah tak ada, terkorban dalam peperangan macam Aisyah, kan. Abang dia Abdul Rahman dah meninggal. Ya, kemudian adik kita panggil, ya, half brother dia, ya, Abdullah bin Abu Bakar pun dah meninggal dunia. Jadi dia tak ada siapa dah, ya. Anak kandung tak ada. Jadi oleh kerana itu dia ditemani oleh orang yang kepercayaan. Maknanya Omar lantik, ya, Osman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf untuk menjadi pengiring kepada Aisyah dan isteri-isteri Nabi yang lain. Boleh tak, tuan? Tak boleh. Ya, semua tu ada dalam hadiah-hadiah Nabi, kita boleh ambil sebagai contoh. Okey, ya. Kemudian apa lagi? Diampunkan dosa lah, mudah-mudahan, ya. Segera minta ampun, minta maaf, dan jika bermusafir dia anjurkan mengqasar salat, dan juga, ya, dia tak sebut tentang berbuka puasa kerana apa, ya, kerana hukum azimahnya, hukum asal ialah tidak berbuka puasa, melainkan kerana terpaksa, tak ada pilihan, ya. Dari segi hukum, meminta ampun apabila bersalah adalah wajib, ya. Kita dah tahu kita salah, minta ampun lah, ya. Kita tahu kita salah, baiki apa yang kita kurang, ya. Dan terlepas pandang sebagai contoh. Dan mengqasar solat, ya, apabila bermusafir, ya. Itu adalah sunnahnya, kebiasaan Nabi. Selesailah, tuan-tuan. Itu hadis terakhir dalam bab musafir. Ada soalan? Silakan. Ada apa, tuan-tuan? Panjang Ustaz sebut tu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah, ya. Okey, saya nak confirm, mungkin saya ada miss kelas hari tu. Kalau kita bermusafir, kita boleh juga jamak di rumah sebelum kita keluar, dan juga bila kita balik tu, Ustaz, kita tak sempat ke apa, kan, pun kita boleh jamak kat rumah, kan, Ustaz, sebalik ke sampai rumah. Tapi dah tak boleh qasar lah, jamak saja. Ya, jamak boleh, kan. Tapi jamak tamam lah, ya. Jamak tamam. Bukannya kasar, kan. Bukan qasar. Qasar dah selesai lah. Yalah. Oh, boleh lah, Ustaz, ya. Sebelum dan juga kita bila sampai kat rumah nak balik tu. Bila kita dah balik. Tapi itu pilihan yang kedua lah. Bukan pilihan utama. Yalah, kadang-kadang macam ni, Ustaz. Saya kadang-kadang keluar dengan esko-esko. Jadi dia orang keluar daripada rumah saya. Lepas tu bila nak balik tu, dia orang semua kata, dia boleh lagi kasar kat rumah saya, kan. Bila sampai ke KL ni, dia orang masih boleh semuanya kasar kat rumah saya, tapi saya tak boleh lah. Tapi maksudnya saya boleh jamak, kan? Boleh jamak. Qasar tak boleh, jamak boleh. Ya. So yang kadang-kadang kita kelang kabut nak berhenti banyak jam lah apalah, kan. So tetapi sebenarnya saya boleh jamak lagi, kan, di rumah, kan, bila kita sampai, kan. Boleh, ya? Walaupun dah sampai, betul. Okey. Dan keluar pun Ustaz pun boleh juga jamak. Tapi macam tadilah, dia bukan pilihan utama. Dia bukan yang biasa Nabi buat. Tapi Nabi pernah buat. Itulah. Tapi kita pun tak pernah buat. Tapi kalau emergency lah kadang-kadang, kan. Manalah tahu, kan. Kalau tak sempat ke, kan. So maksudnya boleh lah, ya. Okey. Terima kasih, Ustaz. Boleh. Ya, sama. Kita memang dah bincang panjang tu. Ya, mungkin Kak Majitah tak ada masa tu. Dia outstation. Ya. Jadi secara umum kalau Ustaz boleh bagi dia punya ranking, ya. Yang pertama sudah tentu, kalau kita keluar sebelum Zuhur, kita jamak takhir Zuhur dan Asar. Boleh jamak, boleh qasar. Yang terbaik itu yang Nabi biasa buat.
Kalau yang kedua pula, ya. Yang pertama, jamak qasar dalam perjalanan. Itu yang pertama, jamak takhir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, apa ni? Kalau Nabi nak keluar, ya, nak tengah-tengah siap barang apa semua, ya, nak naik unta, azan. Bila azan, dah masuk zuhur. Bila dah masuk zuhur, Nabi imamkan solat zuhur dulu. Ya, 4 rakaat, tak ada qasar dan tak ada jamak. Ya, kemudian Nabi pun bermusafir. Bila sampai masuk waktu asar, baru Nabi qasar asar. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, jamak dan qasar dalam perjalanan. Kalau keluar sebelum zuhur, belum masuk waktu. Tapi kalau dah masuk waktu, Nabi akan zuhur dulu 4 rakaat. Kemudian, ya, nanti asar dalam perjalanan. Yang kedua. Yang ketiga, macam Kak Masyidah tanya tadi lah. Pernah tak Nabi, ya, menjamak zuhur dan asar sebelum apa ni, sebab dah masuk waktu, ya? Ketika masih di Madinah? Jawapannya pernah. Tapi itu bukan kebiasaan utama Nabi. Kebiasaannya macam tadi tu. Jadi ada ranking yang ketiga. Tapi sah tak? Sah, tak ada masalah. Ya. Jadi maknanya apa ni, apa kita panggil sebelum, ya, apa kita panggil, ya, sebelum masuk, sebelum kita mula berjalan lah, ya, belum mula musafir, masih di rumah boleh. Balik pun macam tu. Kita dah usaha, kita bukan nak sembahyang kat rumah tau. Kita dah usaha untuk berhenti di R&R tapi penuh, parking tak ada. Ya, kemudian parking, kita pula naik bas sebagai contoh, ya. Walaupun bas tu kita sewa khas, betul lah, kita charter bas tu. Tapi tempat parking bas tak ada. Ya, parking kereta insya-Allah ada, ya. Itu pun dah double parking. Parking bas tak ada. Ya, dah penuh dah. Jadi macam mana? Ya, kadang pula hujan. Ya, jadi kita dah nak sampai dah. Dah sampai, itu dah R&R terakhir lah tu, ya. R&R di apa? Elmina sebagai contoh. Ya, dah nak masuk ke Bukit Jelutong dan seterusnya ke Shah Alam dah. Ya, jadi kita tak boleh, tak ada pilihan. Ya, sampai rumah apa ni, exco yang lain sebab mereka tak sampai rumah mereka lagi, tapi Kak Masyidah dah sampai rumah. Kak Masyidah tu sendiri boleh tak jamak dan qasar? Jamak saja boleh, qasar dah tak boleh sebab musafir sudah berakhir. Selesailah, itulah cerita dia. Ya, boleh, jangan bimbang insya-Allah. Tapi bukan pilihan utama, ya. Kena ingat, ya. Ya, terima kasih Ustaz. Okey. Ya, sama. Yang lain ada soalan tuan-tuan? Ya, hadis yang terakhir ni, hadis 465 sebelum kita masuk solat orang sakit. Ada apa-apa? Silakan. Kak Turis, ada apa Kak Turis? Ya. Kak Rohiza tadi macam ada nak tanya ke apa? Ya, silakan Kak Turis. Tak ada apa Ustaz. Dah faham. Ada, ya. Okey. Kak Rohiza tadi macam ada nak tanya, ya. Confirmkan, maknanya kalau kasar tu sebelum masuk mukim kita lah kan Ustaz kan, kalau nak kasar. Maknanya kalau sampai Bukit Jelutong tol tu tak boleh lah kan Ustaz kan. Kalau nak kasar kat Bukit Jelutong tol lah, katalah saya orang Jelutong, ya. Maknanya tol Bukit Jelutong tu kan ada surau, tak boleh lah kan Ustaz kan. Saya kena buat di patutnya tak lah, kan? Ya. Okay, tapi macam tadilah, ya. Maknanya jamak boleh, kasar tak boleh. Jamak boleh, kasar sudah sampai tempat. Kita dah sampai kampung kita dah. Ya, tol tu dengan rumah kita pun tak jauh sangat, dekat sangat, ya. Tak sampai 1 kilometer kita kata, ataupun 1,5 kilometer macam itulah. Ya, yang lebih selamat macam itulah, ya. Kita tidak mengqasar lagi. Walaupun ada orang kata, Ustaz, highway ni highway, ya. Rumah saya tak masuk highway. Jadi macam tadilah, ya. Kadang-kadang pertimbangan kita tu, ya. Bila kita nak buat tu kita rasa macam mana? Ya, kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu kita rasa bersalah tu. Kita rasa macam tak boleh lah. Jadi lebih baik, ya, kita ambil pendapat yang mengatakan jamak sahaja, tidak qasar. Itu lebih selamat tuan-tuan. Ya, berbanding dengan kita mengqasarkan dia. Itulah, ya, cerita dia. Okey, ya, selesai. Ada apa? Silakan. Kalau ada apa lagi, ya. Syirin, ada apa Syirin? Ya. Tak ada Ustaz buat masa ni. Tak ada, ya. Okey, kita masuk nombor 21, solat orang sakit. Ni banyak benda tuan-tuan. Hadisnya ada 3 je, ya, tapi panjang perbincangan dia. Mari kita tengok, ya. Hadis 466, solat orang sakit. Orang sakit dalam bahasa Arab dipanggil marid, ya, min ra ya dad, maridun. Mim ra ya dad, ya, maridun, ya. Ada, nanti kita akan jumpa perkataan tu. Jadi hadis daripada Imran bin Husain. Imran bin Husain ni sahabat kecil lah. Zaman Nabi ni dia kecil sangat lagi. Ya, dia belum berusia 10 tahun pun. Ya, zaman Nabi tu, ya. Jadi dia sekitar 7 ataupun 8 tahun, budak kecil. Ya, jadi sudah tentu dia sahabat betul, tapi dia dianggap sahabat kecil lah. Ya, bukanlah seperti mana Abu Bakar, Umar, tak, ya. Dan walaupun dia
kecil sikit daripada Anas. Anas pun kecil juga, 10 tahun kan. Ya, masa Nabi sampai di Madinah dia baru 10 tahun, ya. Tapi ya 10 tahun tu dah cerdik lah. Ya, dan Nabi wafat umur dia 20 tahun. Nabi wafat 10 tahun kan selepas datang hijrah. Jadi Anas tu dah cerdik lah, ya. Dah banyak hadis yang dia belajar daripada Nabi. Dia pula, ya, bapak dia suruh dia, mak dia dan bapak dia suruh dia belajar daripada Nabi. Jadi banyak masa dia habiskan dengan Nabi, dia jadi alim lah, ya. Imran bin Husain, ya, lagi kecil. Masa Nabi sampai di Madinah, dia belum lahir lagi. Belum lahir, ya. Jadi 2 atau 3 tahun selepas Nabi sampai Madinah baru dia lahir. Jadi lagi kecil lah, tak ada peluang macam Anas. Tapi hadis ini dia dengar daripada Nabi, ya. Imran bin Husain. Kebetulan nama Imran bin Husain ni nama seorang tokoh, ya, seorang scholar jugalah, ya, daripada mana, ya, British Guyana asalnya, ya, daripada kawasan tu lah, ya, kawasan apa tu dia panggil, ya, Caribbean tu. Jadi dia duduk di Malaysia sekarang, dia banyak cerita tentang akhir zaman lah, kisah-kisah akhir zaman. Dia panggil eskatologi, dia panggil eskatologi, ya, itu istilah yang digunakan pakai untuk satu ilmu yang berkait dengan cerita akhir zaman, ya, cerita tentang Ya'juj, Ma'juj, Dajjal, ya. Dia banyak mengemukakan teori-teori dan pandangan dia berasal dari Surah Kahfi dan hadiah Nabi, ya. Dia ada satu buku yang menarik namanya Jerusalem, ya, Jerusalem in the Quran. Tajuk dia Jerusalem in the Quran. Tuan-tuan boleh beli Shopee online aja, ya. Jadi mana-mana yang Ustaz ingat buku tu Ustaz share dengan tuan-tuan lah, ya. Sebab sekarang boleh beli online, senang, tak payah pergi kedai buku, ya. Okey, Imran bin Husain, namanya sama tuan-tuan, ya, Imran bin Husain juga, ya. Jadi kata dia kanat bi bawasir. Ya, ni dia cerita dia kena sakit, ya, sakit buasir tuan-tuan. Ya, masa ni budak kecil lagi tau. Dia budak kecil, ya, kena sakit buasir. Mana buasir ni boleh kena. Budak kecil pun boleh, ya. Kita kata berdarah, ya, dubur tu, ya. Jadi bawasir ni maknanya dah agak teruk lah kita kata. Ya, sebab dalam bahasa Arab bawasir ni plural. Ya, maknanya dah agak parah lah, ya. Kalau dia singular kita panggil basur, penyakit dia, ya. Ba alif sin waw ra, basur. Kalau dia plural kita panggil bawasir. Ya, dia berdarah, ya. Buang air besar, ya. Ada kesan darah pada dia punya itulah, ya, pada anggota dia tu, ya. Jadi oleh kerana dia kena sakit bawasir, maka dia pun tanya Nabi. Fasa'altun Nabi, maka aku tanya Nabi. Ya, sedangkan dia pada masa itu masih kanak-kanak lagi, tapi dah kena sakit. Nak buat macam mana? Ya, jadi dia pun tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ya, macam mana aku ni? Ya, solat aku macam mana? Ya, dia tanya Nabi tentang anis solat, tentang solat. Faqala, dan kita boleh kias pada penyakit lain, tuan-tuan. Ya, contoh tadi itu contoh sakit bawasir. Kita duk sebut buasir. Sebenarnya bukan buasir, bawasir. Sebutan yang betul dia. Ya. Jadi dia tanya Nabi. Faqala, ya, Nabi pun kata solli qa'iman. Walaupun dia sakit bawasir, ya, ada darah keluar, ya, tetap juga Nabi kata sembahyanglah dalam keadaan qa'iman, berdiri. Kena usaha juga tuan-tuan. Ya, kalau sakit kaki pun sembahyang berdiri juga. Kalau tak boleh, fa in lam tastati', kalau tak boleh berdiri, sakit apa pun sama tuan-tuan, ya. Cuma dalam kes ni spesifik kepada bawasir, ya. Fa in lam tastati', kalau kamu tidak mampu, fa qa'idan, maka boleh duduk. Qa'idan ni boleh duduk, tapi qa'idan ni jangan salah tuan-tuan, ya. Duduk ni bukan duduk atas kerusi tuan-tuan, ya. Nanti kita akan bincang lebih dalam lagi. Melainkan memang tak boleh duduk bawah. Ya, tuan-tuan tahu duduk bawah tu lebih utama daripada duduk atas kerusi. Ya, kerana kalau kita duduk bawah, ya, kita boleh duduk tasyahud awal. Ya, kita boleh duduk tasyahud. Ya, kita boleh sujud, ya. Kita boleh duduk antara dua sujud. Jadi jauh lebih baik berbanding dengan duduk atas kursi. Sebab duduk atas kursi, kalau sujud kita tak boleh letak dahi kita di lantai. Ya, jadi kita akan tengok lagi nanti, ya, pada hadis yang seterusnya. Ini very interesting tuan-tuan sebab dia melibatkan kita. Ya, kadang kaki sakit, lutut sakit, ya, ada masalah pada apa kita panggil, ya, pada peha kita ke, ya, pada lutut atau pada betis dan sebagainya. Jadi tak boleh sembahyang berdiri. Boleh duduk, ya. Mula-mula usaha juga. Masa angkat takbir tu Allahu Akbar, berdiri juga. Kalau tak tahan, ya, baca Fatihah. Bila sampai
baru sampai siratal ladzina an'amta alaihim dah tak tahan boleh tak duduk boleh. Ya, kalau apa kita panggil, kalau kita rasa kalau kita rasa kita boleh bangun balik. Kalau tak, duduk, tak ada masalah. Ya, boleh letak kerusi boleh. Ya, sebab kalau kita duduk bawah dah tak boleh naik dah. Ya, tapi kalau kita duduk kerusi, kita rasa bila berkuat sikit kita lebih senang bangun. Ya, jadi tengok, sebab lain orang lain. Dia tak sama. Kita tak boleh tengok, kita kata tengok orang tu sembahyang duduk, kita pun pukul rata. Kalau macam tu saya pun sembahyang duduk. Nanti dulu tuan-tuan. Ya, lain orang lain. Jadi cuba kita bayang sakit bawasir. Ya, ni bukan main-main ni. Ya, jadi dia pun Nabi kata tetap juga sholli qa'iman, berdiri. Fa in lam tastati', maka jika engkau tidak mampu, fa qa'idan, maka duduklah. Fa in lam tastati', kalau engkau tidak mampu lagi, fa ala jambih. Ya, fa ala jambin maknanya apa kita panggil, ya, mengiring pada jambin tu makna rusuk kanan lah. Ya, maknanya dada menghadap kiblat macam kita tidur kan. Jadi kita mengiring, ya, ke kanan, ya, kita punya rusuk kanan di bawah, kita punya rusuk kiri ataupun jantung kita sebelah atas macam kita tidur, supaya jantung kita tidak terhimpit, ya, supaya tidak sesak nafas kita kata, ya. Boleh tak? Boleh jawapan dia. Dan hadis ni hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang sahih. Bagi orang sakit, bila tidak boleh mengerjakan solat dengan berdiri, maka diperbolehkan dengan duduk. Ya, cuma duduk tu atas kursi ataupun bawah kita akan sambung lagi. Ya, tapi secara umum maksud duduk di sini ialah apa? Ya, duduk di bawah, di lantai. Ya, duduk atas sejadah. Ya, supaya kita boleh duduk tasyahud. Maknanya masa baca Fatihah tu kita duduk macam tahiyat awal. Tasyahud awal. Orang Melayu panggil tahiyat awal lah, ya. Tapi orang Arab panggil tasyahud awal. Jadi boleh duduk. Ya, kemudian rukuk isyarat, ya. Isyarat maknanya tidak terlalu tunduklah kan. Ya, tapi tunduklah juga, ya. Kemudian duduk antara dua iktidal, ya. Kemudian duduk antara dua sujud boleh, kita panggil sujud pun boleh, ya. Sujud sempurnalah. Ya, melainkan memang tak boleh duduk. Ya, memang tak boleh duduk. Itu pun ada alat tu. Ya, alat yang digunakan untuk, ya, dia panggil solat badi dia panggil. Atau ada jual juga dia online. Ya, jadi tuan-tuan boleh beli, tengok di Shopee lah kalau ada jual. Ya, dihasilkan oleh seorang Pakistani ke apa, ya. Tuan-tuan boleh tengoklah. Dia macam bangku kecil tuan-tuan. Dia sebab dia tak boleh duduk tasyahud awal duduk atas dia punya betis tu tak mampu. Ya, jadi dia macam dia punggung tu, ya, duduk atas kursi kecil tu. Ya, jadi dia adalah, ya, Ustaz pun nak tunjuk tak pandai, tapi nanti mungkin Syirin ke siapa, ya, boleh cari, ya, dan boleh share lah, ya, dengan jamaah, ya. Ustaz, kita pernah cerita ni benda ni dulu. Ya, mungkin tuan-tuan dah lupa, ya, tapi nanti carilah, ya, di Google saja tengok, ya. Dia panggil solat badi kalau tak salahnya, ya. BUDDY. Solat badi, ya. Dia memang bagi orang yang tak boleh duduk tasyahud awal, tak boleh duduk tasyahud akhir, dia akan duduk atas tu, ya. Tapi better lah. Dan dia boleh sujud. Dia sujud boleh, tapi duduk antara dua sujud tak boleh. Duduk tasyahud akhir tak boleh, ya. Duduk tasyahud awal pun tak boleh. Jadi dia menggunakan tadi tu, ya. Tapi dia tak duduk atas kursi. Ya, kerana dia punya lutut masih boleh lagi duduk di atas lantai tu, boleh lagi, ya. Tu kena tunjuk gambar tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena tengoklah, Google lah nanti, cari, kalau ada boleh share dengan grup, ya. Okey, selesailah di situ, ya. Bagi orang yang sakit tidak boleh mengerjakan solat dengan berdiri, boleh duduk. Kalau tidak, ya, dia boleh dengan berbaring. Bagi orang sakit wajib solat menurut kemampuan. Solat kena solat, tak ada pilihan. Ya, kalau tak boleh juga mengiring, berbaringlah, dengan isyarat boleh. Ya, selesailah. Ada soalan? Silakan. Ada apa, tuan-tuan? Ada apa? Ya. Tak ada apa, ya? Okey, tak ada apa, kita sambunglah, ya. Soalan? Tak ada? Tak, ya. Tentang solat baring, Ustaz. Berbaring, ya. Kita mengiring menghadap kiblat. Solat baring. Jadi baring kena melunjurlah, kaki menghadap kiblat lah. Okey. Lepas tu mana tu kalian semua kita buat sama seperti berdiri lah, ya. Tengah dalam baring. Temu isyarat. Betul lah. Bagi isyarat lah, sebab rukuk tak boleh, sujud lagi tak boleh kan.
Jadi rukuk dengan sujud tu kena dibezakanlah sikit, sekadar yang mampu. Sekadar yang mampu. Macam mana? Bergantung pada orang tu lah. Ya? Dia nak bagi syarat rukuk macam mana? Sujud macam mana? Ya? Angkat kepala sikit ke ataupun angkat kepala mana? Kadang-kadang kepala boleh angkat. Ya? Tapi punggung kaki tak boleh kita kata. Ya? Kalau boleh angkat, bezakan. Ya? Nanti kita akan tengok. Ya? Kedudukan sujud mesti lebih rendah daripada rukuk. Tu ada nanti kita akan cerita selepas ni. Tapi secara umum, ya, kaki, dua-dua kaki menghadap kiblat lah. Ya, dua-dua kaki menghadap kiblat. Kalau dia boleh mengiring ke rusuk kanan, ya, dada menghadap kiblat. Dia memanjang lah. Ya, maknanya macam kita di Malaysia, maknanya kepala menghadap utara, ya, kaki menghadap ke selatan, dada menghadap ke barat. Ya, tapi kalau berbaring, dua-dua kaki menghadap ke barat. Barat tu kiblat lah. Ya, kepala menghadap ke timur. Ya, tu dia punya apa? Dia punya cara dia. Ya, Datuk. Ya, sama. Orang lain ada apa? Tuan-tuan ada apa? Tak ada? Ya. Kalau tak ada kita sambung lagi, ya. Hadis yang ke-467 daripada Jabir sekali lagi. Jabir orang tadilah. Jabir bin Abdillah, umur 16 tahun ketika Nabi sampai di Madinah, ya. Umur dia panjang, ya, meninggal pada tahun 78 Hijrah. Ya, 78. Mana 78 campur 16, ya. 78 jadi 88, 94 tahun masa dia meninggal. Panjang umur dia. Jabir ni panjang umur, tuan-tuan. Ya, 94 tahun masa meninggal. Ya, sebab dia lahir 16 tahun sebelum Hijrah. Dia meninggal tahun 78 Hijrah. Ya, Nabi wafat tahun 11. Ya, Nabi wafat tahun 11. Dia hidup 67 tahun lagi selepas Nabi wafat. Jadi banyak hadis-hadis yang tersebar. Sebab tu kita tengok banyak riwayat dia, ya. Jadi kata Jabir qala, ya, dan Nabi. Ada ni kalau kita belajar bahasa Arab, makna kembali, pulang, ya, return from. Tapi ada di sini bukan makna kembali. Ya, ada di sini makna menziarahi. Ya, visited. Ya, qala an-Nabi SAW, ya, Nabi telah menziarahi ataupun visited maridun. Ni ada perkataan tadi. Tuan-tuan boleh highlightkan ataupun bulatkan maridun. Maridun makna seorang pesakit lelaki. Maridun seorang pesakit lelaki. Ya, boleh tak kita ziarah pesakit perempuan? Boleh. Ya, dalam keadaan, tapi orang perempuan tu kena menutup aurat lah. Ya, tutup yang terbaik lah. Ya. Dan tidak boleh bersunyi-sunyi. Maknanya macam tadilah paling kurang 2 orang masuk. Sebab tu kita tengok kadang di hospital pun, ya, 2 orang masuk. Takkan seorang, tuan-tuan. Kalau orang tu perempuan, takkan lelaki seorang masuk. Ya, jadi boleh 2 orang masuk. Ya, ataupun dia masuk dengan mahram perempuan tadi. Mungkin anak perempuan dia. Ya, anak perempuan yang sakit tadi wanita, ya, perempuan. Anak dia ada perempuan yang jaga dia. Tiba ada orang lelaki, satu pejabat dengan dia, bos dia ke datang. Ya, jadi mana masuk berdua. Maknanya anak dia pun ada, lelaki tadi pun ada, boleh. Ya, kalau yang sakit tu lelaki, boleh tak perempuan ziarah? Boleh. Ya, sebab masa hijrah, ya, kita baca dalam sirah. Sebenarnya masalah kita ni, tuan-tuan, kebanyakannya semua Nabi dah tunjuk. Cuma sebab mungkin kita tak jumpa benda tu, kita tak baca ataupun kita tak ada kelas, itu saja. Ya, ketika Bilal bin Rabah sakit, ya, demam panas, ya, sebab cuaca Madinah tak berapa elok masa tu. Ya, Mekah dah biasa dengan cuaca Mekah. Bila datang Madinah lain sikit cuaca dia. Dan sahabat-sahabat Nabi antaranya Abu Bakar, Bilal, ya, mereka kita panggil demam. Ya, sakitlah, ya, badan panas. Jadi apabila macam tu, Aisyah bagi tahu kepada Nabi, ya, dan Aisyah minta izin daripada Nabi untuk ziarah ayahnya dan ziarah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bukan mahram dia. Ya, boleh ziarah, boleh. Ya, malah Nabi ajar doa ketika menziarahi orang sakit. Ya, Nabi ajarkan doa tu. Jadi maknanya hukum menziarahi pesakit yang bukan mahram ataupun, ya, berlainan jantina, ya, opposite sex, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ada contoh daripada Aisyah, ya. Jadi ketika Nabi ziarah orang sakit tadi, ya, baris yang pertama tu. Fara'ahu, lalu Nabi melihat orang sakit tu solat. Ya, Nabi nampak dia solat. Ya, jadi Nabi nampak dia solat. Ya, welcome, ya, Kak Nurzihan, ya. Jadi apabila dia solat, maka dia solat ala wisadatin. Dia solat atas bantal.
Orang yang sakit tadi dia solat atas bantal. Ya, yang ini kalau tuan-tuan tak tengok tafsiran dia tuan-tuan, tuan-tuan akan salah faham nanti. Ya, kalau tak percaya kejap lagi Ustaz tanya tuan-tuan ya. Jadi Nabi nampak orang sakit tadi, dia sakit tapi dia boleh semayang. Memanglah ya, sakit macam mana pun kena solat. Sama ada berdiri, tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, mengiring ke kanan. Kalau tak boleh juga berbaring ya, dengan dua-dua kaki menghadap kiblat. Ya. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Nabi datang, Nabi tengok dia, fara'ahu, lalu Nabi melihatnya, yusolli sedang solat, ala wisadatin di atas bantal. Solat atas bantal. Ya. Faroma biha, Nabi pun ambil bantal, Nabi campak. Nabi campak bantal tu. Ya, ambil bantal tu, Nabi tak benarkan dia semayang atas bantal. Ya. Tuan-tuan agak ni macam mana ni? Semayang atas bantal ni kaki atas bantal ke atau macam mana? Ya, kita test tengok ya. Cuba kita tanya. Ya, agak-agak apa ni apa? Datuk Azizul agak-agaknya. Dia berdiri atas bantal ke atau macam mana ni maksud dia? Agak-agaklah. Salah tak apa. Kita cuba. Bantal tu di depan dia Ustaz. Di depan. Macam mana? Bantal tu di depan, di hadapan dia. Hadapan yang di hadapan dia. Maknanya bukan dia duduk ataupun berdiri atas bantal, bukan? Bukan. Jadi maknanya di depan tu di mana tu? Tempat dia sujud tu. Ya, Datuk sudah come up dengan satu pandangan yang tak ada kat sini ya. Kalau kita baca literally tak ada. Tapi tak apa Datuk. Okey, mungkin Datuk betul. Ya, mungkin juga Datuk salah. Mungkin ya, kalau Kak Rohiza agaknya di lutut Ustaz. Dia letak positionkan untuk lutut landing situ. Maknanya bantal tadi sebab lutut tak berapa kuat letak dekat lutut. Maknanya kalau macam tu satu bantal panjang ataupun dua bantal lah kiri kanan. Ya, tapi kalau nak lebih stabil dua bantal dekat lutut tu lah. Itu pandangan Kak Rohiza pula. Mungkin betul, mungkin juga salah. Ya, kita ambil pandangan yang ketiga pula ya. Shirin, apa jawapan dia Shirin? Yang mana satu? Shirin suka yang pandangan Datuk Azizul ke Kak Rohiza? Ataupun pandangan lain? Kak Izzah. Kak Rohiza ya. Maknanya letak pada ni ya. Penyakit yang tak boleh ni. Jadi saya rasa dengan Kak Izzah punya pandangan. Okey ya. Jadi masih ada dua pandangan lah ya. Kita tengok yang ketiga pula ya. Puan Sri Insun ya. Yang mana satu Puan Sri suka? Nak pandangan Datuk Azizul ke apa Sister Rohiza dengan Shirin? Yang mana satu Puan Sri? A ke B? Puan Sri ada ke tu? Ya. Senyap aja ya. Datuk Hiswani. Okey ya. Puan Sri. Ya. Saya A ke B? Jawab tadi. Maaf Ustaz. Ya, tak apa. Saya terlelap, tak lena sekejap. Okey, Ustaz ulang balik. Tak faham ya. Hadis ni cerita tentang Nabi ziarah orang sakit dan orang sakit itu tengah solat. Masa Nabi sampai, orang tu solat. Dan orang tu solat atas bantal. Jadi Nabi pun pergi kat orang tu, ambil bantal, Nabi campak ke tepi. Nabi tak suka, Nabi tak benarkan dia semayang atas bantal. Maksud semayang atas bantal tu, ya, kaki dia atas bantal ke, lutut dia atas bantal ke, ya, ataupun bantal tu dijadikan tempat sujud ke atau macam mana agaknya? Lutut atas bantal saya ingat Ustaz. Lutut atas bantal ya. Jadi itu dah sama macam Sister Rohiza kita lah ya. Okey, tak apa, terima kasih. So kita tanya orang lain pula ya. Kita nak jawapan nombor 3 pula. Ya. Apa ni Kak Mai? Apa jawapan dia Kak Mai? Yang mana satu? Ada ke Kak Mai? Kalau ada lah ya. Ada tak ada ya. Orang lain ya. Kak Tina ya. Yang mana satu Kak Tina? Yang Datuk Azizul punya ke? Kak Rohiza ke ataupun ada pendapat lain? Boleh je, tak apa. Ustaz? Ya. Dekat sini dia kata dia sujud di atas bantal. Jadi haram di atas bantal. Dia kena bawa pada tu kan? Dekat sini dia tulis dia sujud di atas bantal. Akak dah tengok bawah tu. Kalau akak tengok terjemahan atas saja, ya. Jabir berkata Nabi pernah melawat seorang sakit, baginda melihat dia solat di atas bantal. Dia solat. Tak sebut sujud. Ya. Tapi kalau baca kat bawah tu nampaklah, ya. Dia nampak. Ya. Jadi Kak Macita dah pecah rahsia ni, ya. Kita nak tanya orang dulu. Tak apalah, ya.
Sebab terjemahan tu kata baginda melihat dia solat di atas bantal. Solat di atas bantal tu tricky lah, ya. Sebab tu tadi Shirin dengan Kak Rohiza, ya, even Puan Sri pun jawab apa ni kaki tu, ya, tahan dia punya lutut, ya. Jadi di sini, ya, kalau kita tengok memang tak ada perkataan sujud kat situ. Memang tak ada. Teks Arab dia pun tak ada. Ya, cuma disebut ala wisadatin di atas bantal, faroma biha, Nabi pun ambil, Nabi campak. Nabi buanglah bantal tu. Ya, waqala, maka Nabi pun bersabda, ya, solatlah alal ardi, solatlah di atas. Kalau ardi ni makna bumi, ya, tapi bukanlah maknanya solat atas bumi, solat atas lantai lah. Ya, dulu memanglah sebab apa ni rumah mereka ni tak ada simen. Ya, mana ada marmar, tak ada simen, tak ada tiles macam kita. Ya, tapi maksudnya atas lantai, maknanya di bawah, ya, sujud tu di atas lantai. Ya, ini istata'ta, jika engkau mampu. Mana kalau mampu kena sujud juga. Tapi kalau tak mampu tak apalah, dah tak mampu. Ya, macam orang sembahyang atas kursi kan. Dia tak boleh nak sujud. Ya, kalau turun memang tak boleh, kaki tak tahan. Ya, lutut tak tahan, ya. Dia punya apa kita panggil, pinggang dia tak tahan bagi contoh. Memang tak boleh. Kalau tak boleh memang kena sembahyang atas kursi, ya. Tapi kalau boleh duduk, dia tak boleh berdiri lama, tapi dia boleh duduk. Ya, dan dia boleh tahiyat awal, dia boleh tahiyat akhir, dia boleh rukuk sujud, dia boleh sujud. Rukuk isyaratlah, ya. Tunduk sikit. Jadi boleh, ya. Kalau dia mampu. Wa illa, ya, dan apa kita panggil, ya, jika dia tak mampu, ya, maka fa'aumi ima, ya, maka dia boleh imaan, maka dia boleh bagi isyarat. Ya, dia boleh bagi isyarat, ya. Wa ja'al sujudaka, dan Nabi kata jadikanlah sujud kamu, ya, akhfadha, ya, lebih rendah min ruku'ika, daripada rukuk. Mana kalau kita banding rukuk dengan sujud, ya, dia tak boleh sama. Rukuk dengan sujud tu, walaupun kita tak sujud kat bawah, tapi rukuk dengan sujud tu mesti dibezakan. Dia tak boleh rukuk pun macam tu, sujud pun macam tu. Sujud mesti lagi rendah. Ya, sebab ramai orang dia boleh rukuk. Rukuk tak ada masalah, boleh. Dia boleh berdiri dan dia boleh rukuk. Tapi dia tak boleh turun. Ya, untuk sujud dekat lantai. Jadi, kalau dia sujud, dia kena rendah sikit daripada rukuk tu. Rukuk, ya. Rukuk 90 darjah, ya. Dia kena turun sikit lagi. Maknanya tunduk lagi ke bawah. Ya, setakat yang dia mampulah. Tetapi dia kena tundukkan sikit. Sebab Nabi bagi tahu, jadikan sujud kamu lebih rendah daripada rukuk kamu. Ya, rawahu al-Baihaqi, disahihkan hadis ini oleh Abu Hatim. Ya. Jadi memanglah, ya, walaupun tak sebut sujud tapi kita faham di sini dilarang sujud di atas bantal. Ya, jadi jawapan dia, ya, Datuk Azizul tadi betul. Ya, yang lain tak apa, kita belajar tuan-tuan. Ya, salah tak apa, tak ada masalah, ya. Sebab kalau kita tak cuba, ya, kita tak tahu. Jadi kita cuba dulu dan kita salah, kita belajar daripada kesilapan. Ya, jadi dilarang sujud di atas bantal, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh letak bantal dekat tempat sujud, ya. Walaupun dalam keadaan sakit tak boleh. Maknanya kalau tak boleh sujud betul-betul atas lantai, sekadar yang mampu. Tapi jangan letak atas bantal, jangan. Ya, itu cerita dia. Jadi sujud di atas bantal, ya, kalau ambil pendapat ni dia agak keras sikitlah, ya. Dia kata haram lah. Ya, dilarang. Jadi maknanya jangan buat. Pasal Nabi ambil, Nabi campak tuan-tuan. Bukan main-main tu. Ya, kot lah Nabi kata, Nabi bagi nasihat, Nabi kata kalau boleh janganlah. Ya, itu maknanya mungkin setakat makruh. Tapi kalau Nabi ambil, Nabi campak, Nabi buang, tu keras tu tuan-tuan, larangan tu. Tapi ya? Ustaz, okay, ada apa? Tapi Ustaz, bukan muka kita landing ke atas bantal tu. Bukan muka, tak? Dia apa ni, dahi. Ya, faham. Bukan dahi kita yang landing kat bantal tu, maksud saya. You know what I mean? Not sujud literally on the bantal. We put our knee on the bantal. Cannot? Tak, betul. Hadis ni tak ada cerita pasal apa ni, letak knee on the bantal tu, tak, ya. Mana kalau tak tahan letak dekat lutut boleh. Letak lutut tak ada masalah. Tak, memang tak boleh, kan? Jadi dia punya lutut memang tak kuat. So dia kena bagi apa kita panggil sejadah yang tebal sikit, ya. Macam ada cushion, ya, ada cushion. Boleh tak? Boleh. Yang masalah dia nanti masa bawah tu lah. Ya, jangan sampai ke peringkat dia punya kepala sejadah boleh.
Ya, kalau kita tengok kapet pun tebal, tapi bukanlah bantal. Sebab bantal tu dah tentulah dia tinggi, ya, dia tebal. Jadi sujud atas bantal tak boleh. Tapi sujud atas sejadah boleh, tak ada masalah. Dia tebal mana pun sejadah, takkan sejadah tu sampai 6 inci kita kata, ya. Tak munasabah lah. Jadi maknanya dia mesti sujud di lantai, bukan sujud di awang-awangan. Kecuali tak boleh di lantai, baru dia sujud di awang-awangan. Tapi tak boleh letak sesuatu. Sebab ada orang, dia semayang, dia pakai macam kursi dekat rumah Kak Masyitah tu, yang kursi untuk menulis tu kan. Tuan-tuan pergi rumah Kak Masyitah, tuan-tuan nampak kan, macam dekat lecture hall kita lah, ya. Kadang-kadang ya lecture hall kita bukan OD, kalau auditorium dia memang ada kursi tu, ya, dia letak kat situ kan, kita menulis, ya. Jadi ada orang dia semayang, dia nak letak dia punya dahi ni pada lantai, tak boleh. Dia tak boleh duduk, ya, dia tak boleh turun. Tak boleh turun bawah, kat lantai tak boleh. So dia sujud di atas benda tadi. Jadi kalau nak kira by right tak boleh lah tuan-tuan. Ya, lebih baik kita tundukkan saja. Tak kena apa-apa kat situ. Lebih baik daripada kita letak sesuatu untuk kita letakkan dahi kita padanya. Pada bantal pun tak boleh tuan-tuan. Ya, so janganlah, ya. Itu maksud dia. Tapi kalau lutut tuan-tuan sakit nak letak bantal untuk cover boleh tak boleh. Sebagai cushion boleh. Yang tak boleh dahi tu. Ya, dahi tu. Itu cerita dia tuan-tuan, ya. Ada apa? Ada soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Saya nak tanya Ustaz. Ni pernah pengalaman saya 30-40 tahun dululah masa bekerja ke Tokyo. Hotel tu terlalu kecil, tak ada tempat, tak ada ruang untuk kita solat. Jadi solat di atas katil. Di atas katil. Boleh tak Ustaz? Boleh lah, dah tak ada ruang. Memang tak ada ruang. Ya. Yang ada katil. Tapi jangan letak bantal lagi atas katil tu. Taklah, ya. just tilam dia je lah. Tak ada masalah. Ya. Dalam kereta api sama. Ya. Memang tak ada ruang. Ya. Jadi ustaz pun biasa naik train. Ya. Banyak tempat lah kita naik train. Ya. Kena semayang dalam train. Sebab train tu sampai 10 jam. Ya. Kita overnight dalam train. Memang nak semayang subuh. Ya, dengan isyak, ya. Isyak tak apa sebab kita boleh qasar lebih awal maghrib. Ya, tapi untuk subuh tak ada pilihan sebab kita tak sampai lagi. Nak sembahyang atas lantai itu memang tak boleh. Ya, tempat tu sangat kecil, ya. Tapi kalau atas katil boleh, ya. Boleh tak sembahyang atas katil? Boleh. Cuma janganlah letak bantal tu cover lagi atas tu, tak, jangan. Ya. Adakah dia dianggap sujud di lantai? Memanglah tak lantai tetapi tu kan, ya. Tapi maknanya kita boleh duduklah. Maksud dia sini tuan-tuan, kita tak duduk atas kursi, kita duduk di lantai. Maknanya di lantai katil tu. Ya, bukan lantai di bawah sebab tak boleh, ruang tu kecil sangat. Ya, memang sempit sangat tuan-tuan. Ya, nak ganti pakaian pun agak susah di situ. Ya, nak sembahyang lagi payah. Jadi kita sembahyang di atas tu, ada 2 tempat, ya. Kita boleh sebab katil tu dah berdeka. Ya, jadi berdiri memang berdiri tak boleh. Ya, dengan keadaan ya bergoyang dan sebagainya, ya. Jadi kita sembahyang duduk tapi di atas katil. Boleh tak macam Kak Norani cakap tadi? Boleh, tak ada masalah. Ya, cuma macam tadilah, ya, jangan letak pula bantal untuk memisahkan antara dahi kita dengan apa kita panggil level katil tu, jangan. Itu jelah. Boleh, tak ada masalah. Kak Norani. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Silakan. Ya, Kak. Siapa tadi? Ustaz. Saya nak tanya sikit Ustaz. Masa sembahyang atas katil tu kan. Kaki kita kena menghadap kiblat. Ya, pasti. Permulaan saja. Masa angkat takbir tu. Ataupun badan kita lah kan. Usuk kita menghadap kiblat kan. Tapi kalau di hospital tu Ustaz, boleh Ustaz yang mana nak menghadap tu, kalau position of the katil di hospital tu, dia memang macam tu lah kan. Orang tak ada. Ya, betul. Tapi duduk boleh kan? Duduk boleh kan? Boleh. Tak boleh Ustaz. Kalau kita makan ubat yang kuat, kadang-kadang kita gidi apa kan. Jadi kita tak boleh, kita kena baring ngadap siling ya. Ya. Boleh tadi Datuk Azizul dah tanya tadi, sembahyang orang baring, dah jawab dah tadi apa Haji Ahmad dah jawab dah tadi. Boleh. Bolehlah dia kita menghadap siling je lah. Dia tak boleh move kan katil apa semua lah kan. Itu je yang boleh kan. Tapi kaki menghadap kiblat lah. Kaki.
Tak boleh lah. Macam mana nak ngadap kiblat? Katil tu position dia away. Kita tak boleh nak turun, nak tolak katil tu kan. Terbaik yang boleh lah. Ustaz, Itulah, sebab itulah. yang tu jangan bimbang lah Haji. Yang tu Allah maafkan lah, jangan bimbang. Dah tak boleh. Ya, dah tak boleh kan. Ya, ini kita cerita orang yang boleh kan. Maknanya katil kat rumah dia. Jadi apa ni, tapi setahu Ustaz katil ni ada roda. Ya, jadi kalau Ustaz pun ada pengalaman kan. Apa ni, keluarga kita duduk hospital ya. Jadi katil tu ada roda ya. Jadi masa nak solat tu Ustaz tolakkan dia ke arah kiblat. Ya, tapi dengan syarat ruang tu besar lah. Ya, tapi kalau dah tak ada ruang, memang katil tu pun tak ada roda, tak ada apa, itu the best that you can do lah. Ya, terbaik yang kita boleh buat tuan-tuan. Ya, Allah maafkan mudah-mudahan. Itu je lah cerita dia, jangan bimbang. Tapi kalau katil tu boleh di-adjust, kita boleh tolak dia sebab ada roda. So kita cuba yang terbaik ya. Kita memang baring maknanya mata kita menghadap siling, betul lah tu. Tapi kaki kita, sebab bagi orang yang mengiring ke arah kiblat, dada dia menghadap kiblat. Ya, muka dia pun menghadap kiblat. Tapi bagi orang yang tak boleh mengiring ke sebelah kanan, ya, memang dia menelentang. Bila menelentang memang nampak siling lah, betul lah tu. Cuma kaki dia tadi boleh tak ada kiblat. Kalau katil tak boleh ubah, tempat sempit, the best that we can do. Yang terbaik, ya. Allah maafkan insya-Allah. Itu je lah cerita dia. Boleh, okay, ya. Lagi satu Zat. Yeah. Macam saya pergi negeri Cina tu, orang tua-tua saya Ustaz. Dia semayang atas kursi tu, dia macam ada kuda kayu kan. Dia macam rocking. Bukan rocking, dia betul. Dia punya shape of dia duduk kursi tu, atas tu ada kayu. Dia letak kepala di atas kayu tu. Banyak masjid di negeri Cina tu macam tu. Untuk orang tua banyak kan. Maknanya bila dia sujud, kepala dia letak kepala di atas kayu tu. Oh tak, kalau boleh jangan. Kalau boleh jangan. Itu macam Ustaz sebut tadi, orang semayang atas kursi. Kursi tu ada apa tadi? Ya, ada tempat menulis tu. Jadi bila dia rukuk, dia isyarat sikit, ya. Tunduk sikit. Bila dia sujud atas itulah. Ya, atas apa meja tu, meja yang boleh kita menulis tu. Ya, jadi boleh tak? Jawapannya tak boleh. Ya, jangan buatlah. Yang dah lepas-lepas kita tak tahu, tak apalah. Nak buat macam mana tuan-tuan, minta ampun dengan Allah lah. Ya, sebab kita tak tahu kan. Tapi bila kita dah tahu ni, kita jangan buat. Ya, sebab sahabat tadi dia letak bantal, maknanya letak something. Sebab bila dia letak bantal, ya, dia punya kepala tu tak perlu betul-betul atas lantai lah. Ya, ni bantal kan? Ya, ini. Patutnya bila lantai kita betul-betul, ya. Tapi kalau kita letak bantal kan tak perlu tunduk betul-betul. Dan dia kata memang saya tak boleh Ustaz. Kalau saya nak tunduk dekat lantai memang, ya, sujud memang tak boleh. Tapi kalau lebih kurang dekat-dekat nak sampai boleh. Itu yang saya letak bantal tu supaya jadi macam buffer. Tak payah tuan-tuan. Itu yang Nabi larang tu. Itu yang Nabi baling bantal dia tu. Ya, maknanya kalau tak boleh kepala dahi tu pergi dekat lantai, sekadar yang boleh. The best that we can do. Itu je tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bimbang lah. Ya? Sebab dalam hadis Nabi kata macam tu. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, mengiring. Tak boleh mengiring, baring. Dan sekadar yang kita boleh lah. Tapi itu yang terbaik yang kita mampu. Kalau kita mampu mengiring, jangan baring. Mengiring dulu. Kalau kita boleh duduk, duduk. Ya? Dan duduk yang betul ialah duduk di atas lantai. Ya? Semayang di atas lantai. Ya, bukan duduk atas kursi. Kecuali memang tak boleh duduk atas lantai. Memang tak boleh tuan-tuan. Ya, memang tak boleh. Kalau macam mak ustaz bagi contoh, ya, memang tak boleh. Ustaz dah tanya dah. Ustaz kata kalau duduk macam tak boleh, dia kata memang tak boleh. Ya, tak boleh nak bergerak. Jadi kalau dia duduk atas kursi, dia boleh rukuk dan dia boleh sujud dengan lebih baik. Memang tak sampai ke lantai. Memang betul, memang tak boleh kan. Duduk atas kursi, nak sujud ke lantai macam mana? Lebih baik di awang-awangan daripada kita letak something sebagai tempat sujud. Itu maksud dia tuan-tuan. Boleh Okey, ada lain? Ustaz, saya ada seseorang ni bagi saya satu dia kata sejadah lah, tapi sejadah tu tebal jugalah dalam 2 inci kot. Lepas tu saya letak pula sejadah atas dia. Boleh ke Ustaz guna tu? Imam Kak Macita tak tengok imam Masjid Putrajaya, Imam Masjid Negara lagi tebal. Oh ya, so okeylah boleh lah tapi macam tadilah kan, ya. Apa kita panggil?
takkanlah tebal sangat sampai 3-4 inci kan, ya. Tapi macam tadilah, kalau kita tak ada masalah, ya, kita dia bagus untuk lutut, bagus kan. Tapi macam tadilah, ya, sebab tujuan sujud ni kita merendahkan diri pada Allah. Kita letakkan dahi kita yang mulia ni, ya, yang kita kata mulia ni kan. Bukan dahi kita memanglah bukan dekat lantai Ustaz, dia dekat cushion tu lah kan. Itulah macam mana tu Ustaz, boleh? Lantai lah tu. Tu lantai lah tu. Kalau tidak tak boleh pakai sejadah kat masjid. Kalau tidak tak boleh pakai sejadah. Dia bukan maksud lantai itu tanah, bukan maksud lantai itu tiles. Ya. Kalau macam tu tak boleh pakai. Cuba tengok di Mekah Madinah, kapet. Kat masjid biasa pergi Madinah kan, biasa pergi Mekah. Cuba tengok mana ada orang sembahyang atas lantai. Melainkan orang yang sembahyang di kawasan tawaf. Tu lain sebab tak ada sejadah. Itu pun belah belakang ada sejadah lagi. Masih ada sejadah belakang sikit kan. Tempat tawaf tu betul-betul yang tak ada, ya. Jadi bila macam itulah. Jadi adakah maksud lantai itu mesti lantai tiles? Bukan. Boleh letak sejadah, boleh. Ya, tapi macam tadilah. Ya, itu maksud dia. Kita punya dahi itu mesti betul-betul berada di lantai. Di lantai itu bukan makna lantai kosong. Ya, atas sejadah lah, atas sejadah. Atas tebal sejadah yang macam 2-3 inci tu boleh lah kan. Tu cuma macam tadilah, nikmat dia tu lain. Nikmat kita sembahyang, ya, sejadah yang biasa-biasa dengan yang tebal. Sebab bila tebal tu dia bukanlah tak boleh kan, ya. Tapi macam tadilah, hidung kita, hidung kena tak dekat lantai tu, hidung. Hidung dia tak masuk anggota wuduk, anggota sujud. Tapi hidung memang kena, ya, kat bawah tu kena. Tuan-tuan kena kenakan hidung tu, ya, supaya kita punya dahi ni sempurna. So Ustaz tengok kalau orang pakai songkok biasanya hidung tak kena pada lantai. Bila hidung tak kena pada lantai, dahi ni tak sempurna duduk pada tempat sujud. Tu yang kena berhati-hatilah. Itu je lah. Ya. Okey tuan-tuan, ada apa? Silakan. Ya, ada lain? Ada lain tak ada? Ya. Tak ada, ya. Okey, kalau tak ada kita terus masuk ke hadis yang terakhir lah, 468. Ini hadis daripada Aisyah. Ya, daripada Aisyah qalat, ya, Aisyah berkata raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku melihat Nabi sembahyang, ya. Nabi sedang sembahyang, Aisyah sebab Nabi sembahyang di rumah lah. Ya, jadi Nabi sembahyang di rumah ni bukan sembahyang fardu lah. Nabi solat di rumah ni sembahyang sunat saja. Ya, tapi kalau sembahyang fardu, Nabi sembahyang di masjid dan Nabi pernah sembahyang duduk. Sembahyang duduk Nabi bukan atas kursi. Tak ada cerita Nabi solat atas kursi, tak pernah tuan-tuan. Ya, Nabi solat di lantai. Maknanya Nabi duduk di lantai. Ya, mana di bawah maksudnya. Di lantai itu bukan maknanya tak ada sejadah, tuan-tuan jangan salah faham. Ustaz sebut tadi kan. Mana duduk bawah. Ya, duduk macam tasyahud awal. Ya, dia panggil duduk iftirash dia panggil. Iftirash tu duduk, ya, kita tahiyat awal. Macam mana tahiyat awal? Bukan tahiyat akhir. Tahiyat akhir tawarruk. Ya, ini pula kata Aisyah, ini Nabi memang tengah sakit ni. Ya, nak lipat kaki pun susah. Jadi kata Aisyah, ya, raaitu, aku telah melihat Nabi SAW yusolli sedang solat mutarabbi'an. Mutarabbi' itu apa? Tarabbu' ni bersila. Nabi pernah sembahyang bersila. Sebab duduk tahiyat awal tak boleh, duduk tahiyat akhir pun tak boleh. Nabi hanya boleh duduk bersila. Riwayat Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ni hadis yang sahih. Ya. Maksudnya orang sakit bila dalam solat hanya dapat mengerjakannya dengan duduk, maka duduknya itu seperti duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, ya. Tetapi bila tidak boleh, ya, maka macam tadilah, ya. Biasa kalau tahiyat awal tak boleh, tahiyat akhir pun susah, maka dia boleh bersila. Dia panggil tarabbu'. Ya, tarabbu', ya. Tengok atas betul perkataan. Min taraba'in alif, ya. Mutarabbi'an tu tarabbu' lah, maknanya bersila. Ya, maknanya dia punya apa kita panggil, ya, dia punya duduknya macam duduk tahiyat. Kalau tengok hukum duduk dengan bersila ketika solat boleh, bagi yang tidak boleh duduk dengan semestinya, maknanya duduk tahiyat awal tak boleh. Yang terbaik, ya, masa kita baca Fatihah angkat takbir, sebab berdiri tak boleh, ya, duduk di bawah di lantai, angkat takbir duduk tahiyat awal. Masa Fatihah duduk tahiyat awal. Rukuk bagi isyarat rendah sikit, i'tidal masih macam tahiyat awal. Kemudian boleh sujud, duduk antara dua sujud, boleh sujud balik, duduk antara dua sujud, ya. Kemudian bangun, ya, bangun untuk rakaat kedua macam kita duduk tahiyat awal juga. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ya. Okey, ada apa? Silakan.
bersila, duduk bersila ya. Boleh duduk bersila. Duduk bersila maknanya kaki kita di dalam lah, tidaklah menghadap kiblat. Ya, tapi kalau tak boleh kaki tak boleh lipat. Lutut tak boleh lipat. Memang lutut ya. Ustaz pun ada jamaah ya, dia aksiden kaki masuk besi. Tak boleh duduk bersila. Ya, dulu Ustaz tengok juga pasal apa dia ni suka melunjur. Ya, sedangkan kita tahu melunjur ni sebenarnya dilarang. Melunjur menghadap kiblat ni dilarang, tuan-tuan. Ya, tapi tak boleh macam tadi kan, orang tidur, orang sembahyang berbaring. Dia memang tak boleh, ya. Kaki dia tak boleh dia melunjur kepada kiblat boleh. Tak ada masalah. Ya, bagi orang yang sembahyang duduk, dia tak boleh duduk tahiyat awal, tak boleh. Duduk tahiyat akhir tak boleh. Duduk bersila tak boleh. Boleh tak kaki menghadap kiblat? Boleh. Kerana kalau kaki tak menghadap kiblat, macam mana dada nak menghadap kiblat? Ya. Kita kata, ustaz boleh tak dia muka dengan dada hadap kiblat tapi kaki tak menghadap kiblat, macam mana? Ya, tu jangan apa kita panggil ya, janganlah buat lawak kita kata ya. Dah muka dan dada hadap kiblat, kaki macam mana? Kaki hadap kiblat lah. Ya, walaupun awal-awalnya dilarang tetapi kerana nak buat macam mana? Kaki tak boleh bengkok. Ya, tu cerita dia. Okey, ada soalan? Ada apa? Silakan. Silakan tuan-tuan, ada apa? Ya. Ustaz, maknanya kalau duduk bersila tu sampai habis dia bersila sahajalah. Dia tak. Dah kalau yang itu je boleh. I see. Okay. If that is the only position that you can, that is the only position. So nak buat macam mana? From the beginning to the end lah. Tapi nak sujud tu agak susah sikit lah. Memang tak boleh sujud lah. Sujud di atas awang-awangan lah. Tapi still kena lebih tunduk daripada rukuk. Rukuk tunduk sikit, sujud mesti lebih rendah. Sebab hadis tadi, kita kena gabung semua hadis ni kat tulis. Gabung hadis 468, 467, semua kena gabung. Baru kita dapat satu keputusan. Ya. Ustaz, ya. Ustaz, samalah macam kita solat kat dalam aeroplane Ustaz kan. Kita kadang-kadang itu memang tak boleh duduk lantai. Yalah. So kita terpaksa itu tak boleh duduk lantai, ya. Kalau boleh duduk lantai, duduk lantai. Duduk lantai tetap yang terbaik. Yalah, ada yang boleh, yang tak boleh, ada yang boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh kan. Ustaz dah sebut tadi, Ustaz bagi contoh mak Ustaz tadi. Memang tak boleh duduk lantai. Dia tak boleh, ya. Jadi memang tak ada pilihan, terpaksa duduk atas kerusi. Baru betul macam duduk dalam aeroplane. Betul lah tu. Mana ada orang duduk di lantai. Ya. Jadi orang duduk atas aeroplane kan, atas kerusi. Jadi itu yang terbaik yang dia boleh buat. Ya. Tapi kalau boleh berdiri, tetap berdiri. Ya. MAS ada tempat. Saudi Air lagi luas tempat dia. Ya. Tapi dah tak boleh. So tak ada pilihan lah. Ya. Ya, silakan. Ustaz. Ya. Okay. Tadi ada Ustaz cakap yang pasal tak boleh melunjur menghadap kiblat kan? Kalau tak ada pilihan lah. Tak adalah macam saya tengok macam kat masjid surau kadang-kadang bila orang tunggu in between solat ke kan, orang sabar kan kat belakang kaki menghadap kiblat. So macam mana kan? Melunjur menghadap kiblat. Melunjur menghadap ke depan lah. Ke kiblat ke tempat lain lah. Janganlah menghadap ke depan. Kalau dah depan tu kiblat, menghadaplah ke tempat lain, kiri kanan kan boleh. Itulah mungkin maknanya kaki kena ni lah. Tapi saya tengok banyak lah. Bukan banyak lah, ada lah yang menghadap terus saja kan yang orang tempat. Tak tahu. Pasal orang tak tahu. Itulah orang tak tahu masalah dia lah. Ya, knowledge macam ni orang tak banyak tahu. Kitab Bulughul Maram ni orang tak belajar. Mana orang Malaysia belajar? Tak banyak masjid aja. Ya, boleh pilih-pilih saja, ya. Sebab masjid di Malaysia kita banyak belajar di 40 itu. Ada 40, ya. Riyadhus Salihin ada, tapi Riyadhus Salihin tak banyak cerita tentang hukum. Riyadhus Salihin ada cerita hukum, tapi dia banyak tentang akidah dan akhlak. Ya, sebab tu masa Ustaz fikirkan benda ni, Ustaz kata ni praktikal. So Ustaz bawa Bulughul Maram. Ya, sebab Bulughul Maram ni dia memang praktikal ibadah. Dia banyak benda, ya. Sebab tu kalau orang kita dia tak tahu melunjur menghadap kiblat sebab kita tak tahu. Ustaz pun dulu tak tahu juga, ya. Tapi bila kita dah belajar, kita dah tengok syarah hadis, interpretasi dia apa semua sebagainya, kita kata tak boleh punya. Tak boleh, kita jangan buat lagi lah. Yang dulu-dulu yang dah buat, minta ampun ya Allah, dulu aku tak tahu, aku minta ampun ya Allah. Sudahlah. Ya, jadi kalau sekarang ni kita tengok ada orang melunjur ke kiblat, kalau kita boleh bagi pandangan pada dia, bagi info,
lebih baik. Kalau dia tak nak ikut, tak apa. Kita dah sampaikan maklumat. Sudahlah. Ya, macam tu saja. Sebab orang tak tahu. Banyak orang tak tahu. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Ya, kalau kita boleh bersila, artinya kita boleh duduk bersimpuhkah, lipat kaki belah kanan gitu, macam kita duduk antara dua sujud, duduk sujud itu, duduk tahiyat itu, bersimpuh. Ustaz faham lah? Duduk tahiyat tu lah yang terbaik. Ya, ya. Kalau tak duduk tahiyat tu, tahiyat awal tau, bukan tahiyat akhir. Ya, Duduk tahiyat awal tu is the best position. Ni kaki kita menyebelah ke kanan gitu. Bolehlah itu ya. Menyebelah ke kanan. Macam mana tu? Orang Kedah panggil bersimpuh ke apa? Tahiyat akhir ke? No. Tak. Ustaz tanya satu je. Tahiyat awal ke tahiyat akhir? Tahiyat akhir Ustaz, sorry. Tahiyat akhir. Okey. Bila tahiyat akhir, yalah kalau dia dah tak boleh tahiyat akhir. Nanti dengar dulu. Duduk ni antara okey, Ustaz bagi satu-satu tuan-tuan dan puan-puan. Duduk ni boleh tak semayang duduk boleh, tapi duduk yang dimaksudkan duduk atas lantai, bukan duduk atas kursi, itu satu. Kecuali tak ada pilihan. Macam mak Ustaz tadi, dia memang tak boleh duduk lantai. Okey, itu duduk atas kursi. Selesai ya. Ini cerita pasal duduk atas lantai. Duduk atas lantai pula yang terbaik ialah duduk tahiyat awal. Orang Arab panggil tasyahud awal. Duduk tahiyat awal, ya. Duduk tahiyat awal tu maknanya bukan tahiyat akhir lah. Masa duduk rakaat kedua. Lepas bangun pada sujud, macam mana Puan Sri duduk? Kan duduk tahiyat awal tu. Ya. Okey, duduk tahiyat awal kaki tak bersilang. Bertimpuh. Kalau duduk tahiyat akhir baru kaki dia bersilang tu. Ya. Baru kaki dia bersilang. Jadi antara duduk tahiyat awal yang kaki tak bersilang dengan duduk tahiyat akhir yang kaki bersilang, mana lebih baik? Duduk tahiyat awal. Itu yang terbaik. Boleh kalau gitu ya. Okey. Jadi kalau duduk tahiyat awal tak boleh, ya, di sini disebut duduk tahiyat akhir better, ya. Tapi yang Nabi tu memang tak boleh duduk. Ya, melainkan bersila. Itu yang Aisyah cerita tadi. Dia kata aku pernah tengok Nabi solat, ya, dan Nabi solat dalam keadaan bersila. Bersila tu yang terakhir lah tu. Ya. Dan tadi siapa tadi, ya, ada yang sebut, dia kata kalau bersila maknanya kita tak boleh rukuk, tak boleh sujud di bawah di kepala kita, dahi kita memang sujud macam mana nak letak dahi memang tak boleh. Mana Nabi memang sakit sungguh pada masa tu. Sakit sungguh dia. Dia uzur, ya. Memang tak boleh nak sujud. Tapi atas awang-awangan sajalah. Ya, still kita punya sujud position mesti lebih rendah daripada rukuk. Itu je cerita dia. Boleh Boleh ya. Okey. Okey, lain silakan tuan-tuan, ada apa? Tuan-tuan faham ya? Okey ya, tuan-tuan? Faham. Jangan nanti WhatsApp Ustaz pula kemudian ya, sebab Ustaz dah bagi peluang tuan-tuan tanya. Ya. Sebab tuan-tuan kadang tak tanya soalan tapi lepas tu WhatsApp Ustaz ya. Kalau lutut atas bantal bolehlah Ustaz tadi kan? Memang sepatutnya tak payahlah ya, cukuplah dengan sejadah kita tadi kan. Sejadah pun dah 2 inci. Ya, okeylah tu macam Kak Masyidah tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Nak tanya yang mak Ustaz tu kalau tak boleh duduk atas lantai, dia duduk atas kerusi. Jadi dari awal sampai habis duduk atas kerusi ke atau berdiri dulu? Berdiri dulu. Dia berdiri boleh, dia boleh berjalan. Jadi masa berdiri kita panggil takbiratul ihram boleh berdiri. Dia boleh berdiri. Takbiratul ihram boleh berdiri, ya. Kemudian baca Fatihah, baca surah boleh berdiri. Kemudian rukuk boleh rukuk, ya. Kemudian turun sujud. Nak sujud kan tak boleh kan? Itu baru duduk atas kursi. Ya. Kemudian rakaat kedua dia boleh bangun balik tak? Kadang-kadang dia boleh bangun. So kena bangunlah. Kalau dia tak boleh bangun, dia boleh duduk atas kursi tu. Kalau dia punya rakaat kedua duduk atas kursi, katalah kan, masa baca Fatihah. Rakaat ketiga dia rasa kuat, dia bangun balik. Dia lain orang lain apa Kak Mai. Dia bukan sama. Ya. Kita lah yang tahu kita mampu ke tidak. Sebab tu lain orang lain, ya. Orang tak tahu kita punya kemampuan dan orang tak tahu kita punya handicap kita kat mana kan, orang tak tahu. Jadi yang terbaik tetap juga sebab berjalan boleh. Ramai Ustaz tengok kat masjid,
Ustaz selalu tengok ya. Kita sebab Ustaz kuliah banyak di masjid-masjid yang berbeza kan. Jadi bila Ustaz tengok, Ustaz kata boleh berjalan kawan ni. Tapi semayang duduk, masa angkat takbir duduk, tak boleh. Kita bagi tahulah. Masa takbiratul ihram berdiri. Sebab dalam rukun cuba belajar. Ya, takbiratul ihram, angkat takbir dalam keadaan berdiri bagi yang berkuasa. Tu dalam kitab sebut macam tu. Jadi dia mampu tak berdiri, boleh berjalan laju, ya, boleh ikut ustaz pergi Balkan, boleh pergi Palestin, ya, boleh pergi Azerbaijan, semua boleh pergi, takkan sembahyang duduk. Ya, masa angkat takbir tu boleh berdiri. Ya, Allahu akbar berdiri, baca Fatihah, baca surah boleh berdiri. Ya, kemudian rukuk boleh. Kemudian iktidal boleh berdiri lagi kan. Kemudian dia pun turun sujud. Sujud tak boleh, dia duduk atas kursi. Ya, dan sudah tentu masa dia sujud, kedudukan sujud dia mesti lebih rendah daripada rukuk tadi. Ya, sebab rukuk 90 degree kan? 90 degree, ya. Dia punya sujud mesti ke bawah sikit. Sebab dalam hadis dah sebut tadi. Ya, jadikanlah sujud kamu lebih rendah daripada rukuk. Itu hadis tadi. Hadis yang ke-467 tadi, ya. Jadi kita kena pakailah. Kita kena gabunglah kaedah-kaedah ni semua. Ya, duduk, ya. Kemudian bila dia dah sujud yang kedua, rakaat pertama tu, dia nak bangun dah tak boleh. Ya, dah tak boleh bangun, ya. Dia hanya boleh duduk je. Duduklah tak apa. Nanti rakaat ketiga kalau dia boleh bangun, dia usaha bangun. Kalau tak boleh, duduk aje atas kursi. Tak ada pilihan. Ya, sebab nak duduk bawah tak boleh. Tapi bagi orang yang boleh duduk bawah, sama juga. Ya, masa angkat takbir tetap berdiri. Fatihah berdiri, surah berdiri. Rukuk tak ada masalah, boleh. Iktidal pun sama. Dia pun turun, Allahu akbar, turun sujud. Sujud boleh. Kemudian dia duduk antara dua sujud boleh. Sujud lagi boleh. Nak bangun tak boleh. Boleh tak dia baca Fatihah rakaat kedua dalam keadaan duduk antara dua sujud ataupun tahiyat awal? Boleh. Tak ada masalah, boleh. Dia tak boleh naik, tak apa. Ya, terus duduk. Ya, terus duduk, ya. Rakaat kedua, rakaat ketiga sampai terakhir boleh. Tapi mula-mula mesti dalam keadaan berdiri kalau dia mampu. Melainkan memang tak mampu. Ya, orang yang tak ada kaki macam tu, ya. Ataupun kita kata dia duduk wheelchair, memang tak boleh bangun. So memang from the beginning to the end dia duduk ajalah. Ya. Okey, boleh tuan-tuan. Ada soalan? Ya, satu lagi Ustaz. Bila kita sujud, sembahyang takrasi ni, bila kita sujud, ialah kita tunduk ke bawah. Tangan kita nak ke mana? Bolehkah kita touch the lantai, sentuh lantai? Bila saya sembahyang kerusi juga sebab buat operation lutut. Kalau orang buat operation lutut memang tak boleh sembahyang normal, kena kerusi. Sebab bila dah duduk ke bawah flat on the floor, you cannot get up. Kalau dia better kalau macam tu, bila dah sujud boleh? Sujud atas lantai boleh? Tak boleh. Kalau saya ke bawah lantai tak boleh bangun nanti. Tak apa, tak ada masalah. Lebih baik boleh sujud daripada tak berdiri. Anak macam ni lebih baik sujud. Lebih baik sujud, ya. Lebih baik sujud sebab sujud tu lebih baik. Banyak orang tak faham. Sujud atas lantai itu jauh lebih baik daripada duduk atas kursi. Dengan syarat boleh. Tak boleh. Dan nanti bila dah sujud, tak Ustaz kata tadi, nanti bila dah sujud, kita bangun tahiyat awal kan. Lepas tu sujud lagi, nak bangun rakaat kedua, tak boleh bangun, memang duduk sujud. Duduk saja tahiyat awal. Itu jauh lebih baik daripada sembahyang atas kursi. Dia macam tu. Ya. Maksud saya ni Ustaz, saya sembahyang kursi. Tapi bila nak sujud dan saya rokok, normal. Saya boleh berdiri, saya boleh rokok, boleh. Alhamdulillah. Tapi bila nak sujud Ustaz, saya sujud tu, saya tunduk kepala ke bawah. Tangan saya tu ke mana? Nak lurus ke bawah ke? Nak touch the floor. I can touch the floor with my hand, but my head cannot go because I'm on the chair. Tak payah. Tak payahlah. Kalau boleh letak di bawah, yang penting dia lebih rendah daripada rukuk. Ya, memang rendah. Your sujud. Ya. Your sujud position mesti lebih rendah daripada rukuk. Sudahlah. Tak mesti menyentuh lantai. Kalau boleh menyentuh lantai, silalah. Tapi kalau tak boleh letak dekat lutut aja. Okey, saya boleh letak lantai tapi
I sit on the chair, I put my palm on the floor, my head cannot reach the floor because I am sitting on the chair. Memanglah, memang tak boleh lah. Ya. The best position that you can do. Yang normal, Ustaz. Ya, faham. Tak boleh bengkok lutut. Ya. Okay, yes, apa ni? Sebab ada orang yang buat, okey, Ustaz bagi contoh. Ustaz yang Ustaz kenal, ya, yang buat dua-dua lutut, ya. Puan Sri pun mungkin kenal kan, ya, orang Bukit Damansara. Ya, Tan Sri Subhan Jasmon nama dia. Ya. Semua orang kenal Tan Sri Subhan Jasmon, ya. Ustaz travel biasa dengan dia. Dia pernah pergi umrah dengan Ustaz, dia pernah pergi Turki, dia pernah pergi Palestin, banyak tempat dia ikut. Pernah pergi Egypt dengan Ustaz, ya. Ada 4-5 kali travel. Jadi Ustaz perhati dia. Ya, Ustaz tak tahu dia buat apa ni pembedahan lutut. Dia kata dah buat dua-dua dah Ustaz. Jadi oleh kerana dia dah buat, dia boleh duduk tak? Dia boleh duduk. Ya, dia boleh berdiri, ya, dan dia boleh duduk. Cuma dia tak boleh lipat dia punya dua-dua lutut tu untuk tahiyat awal. Tapi dia kena angkat sikit. Dia tak perlu. Dia boleh balancekan diri dia. Ya, tapi dia tak boleh, dia boleh sujud, Ya, dia boleh sujud, ya. Cuma kalau dia tak mampu bangun, dia tak bangun. Sebab Ustaz kata, kalau kita dah turun, Tan Sri tak boleh bangun lagi. Tan Sri duduk saja. Ya, cuma dia tak boleh berlama-lama. Kadang-kadang bila dia duduk tu, dia kena tahan dengan satu tangan kiri dia. Dia duduk macam tahiyat awal, ya. Dia tahan dengan tangan kiri. Tak apa, tak ada masalah. Ya, dan dia boleh sujud. Okeylah tu. Ya, dan masa dia bermula, of course dia bermula dengan berdiri. Kemudian nanti bila masuk rakaat kedua dia tak boleh, duduk saja. Ya, dan Ustaz tengok dia boleh sebab ada satu ketika tu dia mengimamkan pula. Dia terlambat sikit. Ya, kita dah solat semua. Mula-mula Ustaz tak tahu dia ada buat pembedahan, Ustaz tak tahu. Ya, kemudian bila dah selesai Ustaz tengok, mana Tan Sri tak ada ni. Kemudian Tan Sri pun datang, ada orang ikut sembahyang. Ustaz tengok dia, Ustaz kata baru Ustaz tahu. Ya, Ustaz tanya dia kata confirm memang saya dah buat dua-dua lutut. Ya, jadi dia kata dia boleh duduk, dia boleh sujud, ya, tapi duduk tahiyat awal tu, ya, dia memang tak boleh bengkok betul. Fahamlah. Ya, tak boleh bengkok betul. Yang terbaik yang boleh Ustaz kata, ya, dia faham. Okeylah, itulah cerita ni. Ya. Terima kasih. Puan Sri dua-dua lutut ke satu? Satu. Tapi mungkin saya tak buat. Lepas tu dia suruh buat fizio. Saya pergi sekejap lah dalam 3 bulan. Setelah ikut selalu. Tak boleh Ustaz. Kalau sekarang pun kalau saya duduk on the floor, saya tak boleh bangun. Saya kena get something, a chair. Terpaksa berpegang pada sesuatu. Tak apa. Kalau rakaat pertama boleh berdiri kata, ya, boleh rukuk apa semua. Bila dah turun rakaat pertama tu tak boleh naik untuk rakaat kedua, 3 dan 4, tak apa, duduk je bawah je. Dah okey dah tu. Ya. Tapi kalau duduk bawah boleh bertahan, boleh bertahan ke? Saya tak pernah duduk bawah Ustaz sekarang lepas ni. Tak boleh langsung. Okey, kalau dah tak boleh nak buat macam mana? Kena duduk atas kursi lah. Saya kena duduk. Ya, dan tangan tadi masa sujud, kalau Ustaz kalau kata boleh letak kat lantai menyusahkan, letak pada lutut je lah. Dengan syarat kedudukan sujud masih lebih rendah daripada rukuk. Ya. Sudah lah. Okeylah tu. Ya. Lutut tak kuat nak push up the body up. Ya, faham. Ya, betul lah. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Okey, tuan-tuan, puan-puan. Ya, sama. Ada yang lain silakan. Ya. Satu lagi nak tanya Ustaz ya. Kalau dalam plane disebabkan oleh tempat tu sempit ke, tak ada ruang kita nak solat, jadi kita kena duduk atas kursi. Adakah masa takbiratul ihram tu kita kena berdiri? Boleh berdiri tak? Tak boleh kan? Kalau boleh berdiri tu macam sempit lah, macam kaki kita pun nak tegak terus tu pun. Faham. Yang terbaik kita bergantung juga kan, ya. Sebab kadang-kadang ada ruang, ya. Contoh kalau kita duduk depan, contoh kan, di depan. Ya, kita duduk di depan. Walaupun duduk ekonomi tapi depan sekali, ruang tu memang ada. So boleh berdiri lah. Ya. Tapi kalau dah tak boleh, memang dah tak boleh, ya. Nak buat macam mana? Takbiratul ihram pun tak boleh berdiri. Especially kalau kita nak sembahyang, masa tu ada air pocket kita kata. Jadi memang kena duduk. Kita nak bangun pun, ya, pramugari kata, hostel kata, "Cik, tolong duduk, Cik." Kita kena angkat takbir masa kita duduk. Tak ada pilihan. So buat je lah, ya, dan sembahyang sah. Ya, dengan syarat ada wuduk lah. Ya, syarat ada wuduk. Sebab tu Ustaz anjurkan biasa kita wuduk siap-siap. Ya, sebelum naik kan. Biasa tu. Waktu solat dalam half an hour lagi, ya. Half an hour 40 minit nak masuk. Tapi kita tak boleh solat dulu sebab dah final call.
So wuduk dah siap. So kita masuk dalam kapal terbang, kita tak boleh semayang lagi, kena tunggu bila dah keadaan lebih selamat, ya, baru kita nak solat. Kita nak bangun, dia tak benarkan. Dia suruh kita duduk. Tapi wuduk dah ada. Solat kita sah, tak ada masalah. Tak perlu diulang, tuan. Ya, solat dalam kapal terbang, ramai orang ingat, ya, kalau kita ada wuduk, kita kena ulang balik ketika sampai tempat. Tak perlu, tuan-tuan. Semayang tu sah. Tapi dia kata saya tak boleh berdiri. Tak boleh berdiri kerana keadaan tu. Ya, tempat sempit, ya, ataupun memang keadaan ada air poket dan sebagainya, memang tak boleh. Duduk je, tuan-tuan. Ya. Nak rukuk dengan sujud. Itu tuan-tuan kena bezakan. Sebab memang tak boleh, ya. Sebab dekat depan kita ada kursi orang depan pula. Ya, melainkan tuan-tuan duduk business class lah, ya, ataupun duduk depan sekali. Tu tak ada masalah lah, tuan-tuan, ya. Okey lah, macam tu je lah cerita dia. Okey, ada lain, silakan. Okey, Ustaz, terima kasih. Sama. Ya, ada apa, tuan-tuan? Ya. Ustaz, kalau dah habis Ustaz promote lah Ustaz punya Iraq trip tu, Ustaz. Tak boleh segan sikit lah, ya. Tuan-tuan, kita ada buat package ke Iraq kalau tuan-tuan berminat, ya. Dalam apa kita panggil, ya, bertolak pada 6 hari bulan. Ya, sebab dia ada Ustaz, banyaklah ziarah. Safe ke Ustaz? Is it safe, Ustaz? Boleh ke? Dia kalau tak safe, kedutaan Malaysia akan bagi tahu tak safe, dan Emirat akan batalkan semua penerbangan ke Baghdad. Ya. Tapi dia sekarang ada lah, ya? Macam mana? Dia akan refund lah. Sebab apa, still very Yalah, sebab dia batalkan, ya. Kita dah masuk kat Masjidah. Kita Intifadah dah masuk sebelum COVID, dan kita akan buat first trip pada bulan Januari. Sebab tu Ustaz pilih bulan Februari. Okey, kita tengok dulu yang Januari tu macam mana, Ustaz, ya. Tapi bukan Ustaz bawa lah. Yang Ustaz bawa tu Februari. So maknanya apa-apa hal Januari tu, ya, akan update kita. Tapi so far so good, ya. Sebab penerbangan Emirat tak batalkan. Ada 6 penerbangan mingguan. Daripada KL kita ada 2 kali penerbangan ke Baghdad. Okay, nanti I post kat Umi, ya, Ustaz. I will post, Mak Syah, is it okay? I will post Ustaz punya itinerary, ya. Siapa minat nanti can refer to Ustaz direct lah, ya. Minat. Tolong post. Okay, I will post to you afterward, ya. Okay, thank you, Captain. Cap, ada apa-apa, Cap? Ada apa? Ya, terima kasih Pak Cita. Faham. Tak ada apa, ya? 100%. Okay. So, kalau faham setakat tu, yang Ustaz boleh kongsi, Haji Mak Syah ada apa-apa ucapan penutup? Silakan, Haji Mak Syah. Tak nampak Haji Mak Syah. Ya. Kalau tak ada, setakat tu lah. Tuan-tuan, terima kasih, ya. Kerana bagi kita panggil, ya, bagi respon yang bagus, ya. Sebab benda ni benda yang kita buat setiap hari. Ya, tuan-tuan makin usia makin meningkat, betul, ya. Semua ada masalah lutut, ya, ada masalah belakang, ada apa kita panggil slip disc dan sebagainya. Memang ada keterbatasan dalam kita mengerjakan solat. Sebab itu bila kita baca kitab Bulughul Maram ni ada banyak panduan, ya. Dan lebih baik, ya. Mungkin selama ni kita kata kalau kita letak sesuatu, kita boleh letak dahi kita di tempat tersebut. Dia rasa lagi selesa. Tak, Nabi tak benarkan. Lebih baik kita sujud di awang-awangan daripada kita sujud beralaskan bantal. Ya. Dan nombor 2, sembahyang duduk di lantai, ya, duduk macam tahiyat awal tu jauh lebih baik daripada sembahyang duduk di atas kerusi, melainkan tak ada pilihan. Tuan-tuan tak boleh. Ya, Ustaz dah bagi contoh mak Ustaz tadi, dan Ustaz ada bagi contoh Tan Sri Subhan Jasmon, ya, yang dah dua-dua lutut dah buat operation, ya, dan alhamdulillah, ya, masih boleh duduk. Ya, cuma tak boleh duduk dengan sempurna. Sebab dia kata ini yang terbaik yang saya boleh buat. Okey? Ya. Dan kalau dia mula dengan berdiri sebab dia mampu, nanti kalau dia dah duduk dia tak boleh naik balik, sekadar duduk saja. Tak ada masalah, tuan-tuan. Cuma macam tadilah, ya. Kalau ada orang yang lebih sihat, dialah jadi imam. Ya, tapi untuk solat sendiri ataupun mengimamkan isteri di rumah tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, sebab takkan isteri pula nak imamkan suami kan? Ya, suami lah. Tapi suami sembahyang duduk. Nabi pernah solat duduk mengimamkan para sahabat yang solat berdiri. Ya, Nabi pernah peringkat awal Nabi solat duduk, para sahabat solat duduk juga. Kemudian, ya, ada perintah Nabi solat duduk sebab Nabi tak mampu. Jadi para sahabat solat berdiri, tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, seperti mana orang buta mengimamkan orang celik. Patutnya orang celik jadi imam. Tapi orang buta tu yang paling alim, yang hafal Quran, ya, yang kurang dosa dia banding dengan kita yang celik ni. Jadi dialah yang mengimamkan solat. Macam itulah, tuan-tuan.
So sekadar tu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Tonton dengar balik kuliah ni. Ya, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya pada minggu hadapan lah. Walaupun minggu depan ya patutnya kita bab akhlak lah ya. Kita 3 kan. Ya, minggu lepas kita buat apa surah apa tadabbur surah apa surah Al-Muzammil ya. Hari ni kita buat Bulughul Maram, minggu depan biasanya apa ni akhlak lah ya. Kemudian balik ke pusingan macam tu lah. Okey ya, terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Haji Nazri. Nak sebut. Ya, sama-sama. Datuk Osman tak ada malam ni. Oh tak ada ya. Ya. Maaf Ustaz, tak ada apa-apa. Osman hanya minggu depan betul lah buku akhlak. Ya, tak apa. Okey. Ya. Ya, Terima kasih semuanya hadir yang telah bayar yuran bulanan. Terima kasih. Terima kasih Nazri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Abang Syah.